Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Manadi kepada anda semua. Terima kasih kerana memulakan pagi Rabu anda dengan bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini untuk edisi 20 Mac 2024 bersama saya Munawar Azmi dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Alhamdulillah hari ini merupakan 9 Ramadan 1445 Hijri. Jadi harapnya semuanya dalam keadaan yang baik, momentum yang masih orang kata konsisten lagi ya, insya-Allah untuk sama-sama kita melakukan perbanyakkan lagi ibadah dan juga jangan lupa untuk kita sama-sama mengimarahkan lagi masjid untuk solat tarawih. InsyaAllah. Sepastinya bulan Ramadan ini kita dah memasuki minggu yang kedua dalam bulan Ramadan dan kita rasa cukup gembira menjalani ibadah bulan puasa ini kerana bulan Ramadan ini hanya datang sebulan dalam tempoh 1 tahun. Jadi kita raikan kedatangan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keampunan. Tapi untuk ruang ketika ini kita nak berkongsi kepada penonton apa yang utama di portal berita RTM, khususnya apa yang telah dizahirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam khususnya berkaitan dengan kos sara hidup rakyat, iaitu bagaimana melalui mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL semalam bersetuju supaya Jabatan Perangkaan Malaysia DOZEM membangunkan satu indikator baharu bagi mengukur tahap kos sara hidup rakyat sehingga ke peringkat daerah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dengan indikator tersebut ianya sekaligus dapat membantu kerajaan merangka pelaksanaan program yang lebih tepat dan berkesan. Dan antara yang lain juga, mesyuarat telah pun membincangkan dengan terperinci beberapa perkara terkait kos sara hidup rakyat, khususnya berkaitan dengan isu harga dan antara yang lain juga adalah berkenaan dengan ketersediaan bekalan beras dalam negara dan antara yang lain juga beberapa mekanisme jangka pendek telah pun dikenal pasti dan akan dilaksanakan dalam tempoh dalam tempoh masa tertentu bagi memastikan ia dapat membantu rakyat berkenaan dengan perkara ini. Selain itu, kita ingin memberikan ini satu kabar gembira lah untuk seluruh peneroka Felda yang berpendapatan kurang daripada RM1,000. Perkara ini telah pun dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semalam, iaitu kerajaan mengumumkan pemberian bantuan khas bersasar sebanyak RM300 kepada peneroka Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda yang berpendapatan RM1,000 ke bawah. Timbalan Perdana Menteri menyatakan bantuan kepada setiap peneroka di 317 tanah rancangan Felda seluruh negara itu akan disalurkan sebelum perayaan Aidilfitri. Peneroka yang berpendapatan RM1,000 ke bawah dan juga yang berpendapatan RM1,000 sehingga RM2,000 akan mendapat penangguhan potongan hutang tidak termasuk kos operasi ladang dan semua ini untuk hasil bulan Mac. Okey. Dan seterusnya juga iaitu KLIA akan ditambah baik mampu menjadi kebanggaan negara dan antara perincian di sini Kementerian Pengangkutan mengambil maklum satu laporan kaji selidik yang menyatakan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA adalah lapangan terbang ke-8 terburuk di Asia dan menterinya berkata melihat daripada perkara tersebut daripada sudut pandang positif kita perlu menambah baik usaha melaksanakan beberapa penambahbaikan agar KLIA mampu menjadi kebanggaan negara. Dan sepasti turut dinyatakan dua projek besar yang sedang diusahakan di KLIA iaitu seperti Aerotrain yang sedang dibaik pulih dan dijangka siap pada penghujung tahun ini serta sistem pengendalian bagasi yang sedang diperbaiki dan insya-Allah kita akan melihat kembali KLIA menjadi salah satu lapangan terbang antarabangsa yang terbaik di dunia. Amin insya-Allah. Okey, seterusnya kita nak berbicara berkenaan usaha KWSP yang akan memperuntukkan peruntukan sebanyak RM250 juta. Bagaimana usaha ini adalah untuk memacu pertumbuhan syarikat pertengahan. Menurut penganalisa korporat dan perniagaan Muhammad Faizal bin Malik berkata, langkah itu menandakan keyakinan terhadap potensi syarikat pertengahan berbanding hanya tertumpu kepada syarikat tersenarai dan berwajaran tinggi. Dan syarikat pertengahan sememangnya memerlukan pelbagai sokongan termasuk dana, akses pasaran dan juga kerjasama daripada pemodal berwibawa. Dan antara yang lain juga, saya lihat dalam konteks strategi bukan hanya daripada sudut kemampuan strategi memberi modal kewangan semata-mata, tetapi sokongan moral dan juga reputasi syarikat yang mendapat kepercayaan daripada EPF ini merupakan satu pengiktirafan dan juga persepsi positif kepada ekosistem syarikat itu sendiri. Okey, kita nak beralih berkenaan satu topik yang kita kira sebagai satu topik yang tular di media sosial pada ketika ini, hangat diperkatakan khususnya berkenaan sarung kaki ataupun stocking yang mempunyai tulisan ataupun kalimah Allah SWT. Ya, ini perkara yang telah dizahirkan oleh Kebawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, iaitu
murka berkenaan isu kalimah Allah dan mahu tindakan tegas dilaksanakan. Yang di-Pertuan Agong murka dan menzahirkan duka cita berhubung isu penjualan stoking tertera kalimah Allah di sebuah rangkaian kedai serbaneka, dan Seri Paduka Baginda bertitah adalah tidak masuk akal sebuah syarikat dengan kaki tangannya terdiri daripada warga negara Malaysia tidak peka dengan perkara sedemikian. Dan antara lain, kesilapan sebegitu tidak boleh diterima dan dibenarkan berlaku lagi kerana masyarakat hidup dalam sebuah negara majmuk setelah sekian lama. Kalimah Allah dipandang sangat tinggi pada sanubari umat Islam, tambahan pula di bulan Ramadan, dan ia tidak sepatutnya timbul perkara yang membangkitkan kemarahan umat Islam. Baik, itu dia antara paparan berita semalam yang kami kongsikan kepada anda, dan kita akan berhenti berehat seketika menawar. Kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Heboh di platform X, kononnya ada individu yang patah bahu tidak diberi rawatan di hospital kerajaan. Bukan setakat itu, mangsa juga didakwa langsung tidak diberi ubat. Dakwaan dikemuka seorang ejen insurans yang merujuk mangsa sebagai pelanggan bosnya. Mangsa didakwa hanya diberi sijil cuti sakit untuk tempoh 4 hari dan diberi tarikh janji temu bertemu doktor 10 hari kemudian. Ekoran itu, mangsa didakwa tidak dapat tidur malam kerana kesakitan. Dia bagaimanapun dapat menarik nafas lega selepas menggunakan perkhidmatan insurans yang dilanggan. Selain menyifatkan hospital swasta memiliki banyak kelebihan, pengguna media sosial itu turut mempromosi pakej insurans yang dijual. Rajutan muat naik itu menimbulkan 1001 persoalan. Keraguan berkenaan ternyata berasas. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan yang dicipta disyaki bermotifkan kempen jual insurans. Penafian turut dibuat Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru susulan siasatan dalaman yang dijalankan. Menurut pengarahnya, pesakit mula menerima rawatan kurang setengah jam selepas mendaftar di Jabatan Kecemasan dan Trauma Sabtu lalu. Pelbagai prosedur dilaksana dengan dia turut dirujuk kepada beberapa doktor. Pesakit kemudian diberi ubat dan dibenar pulang selain diberi tarikh janji temu untuk rawatan susulan. Ini bermakna dakwaan kononnya pesakit tidak diberi rawatan dan ubat adalah tidak berasas. Elak cipta fitnah untuk promosi perniagaan. Selain isu keberkatan, perbuatan juga hanya mengundang mudarat kepada si penyebar. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik penonton, kita nak teruskan siaran Selamat Pagi Malaysia ini dengan siaran seleksi pagi bersama dengan rakan kita di Konti Radio. Kita bersama dengan rakan kami yang berada di KLFM sekarang ini, iaitu DJ Izamil, DJ Azwan dan juga DJ Zima. Apakah perkongsian pagi ini? Silakan. Ya, terima kasih Munawar dan juga Raja Sufia di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali bersama kami seleksi pagi bersama geng RPKL. Saya Putra Azwan, Zima Syahriza dan juga Izamil Nasir. Dan kita mulakan dengan aktiviti pada malam tadi. Baru saja berlangsung rakaman raya program Raya KL Classic, dan ini berlangsung di Glenmary Hotel and Golf Resort. Dan meriah sungguh malam tadi bergabung DJ KLFM dan juga DJ Radio Classic untuk menjayakannya. Dan persembahan pada malam tadi turut dimeriahkan bersama dengan artis-artis. Kita ada Dato' Aisyah, ada Ara Johari, ada Ezal Azim dan juga kita ada Hakim Rosli Letops Kebabo. Ya, dan sebelum rakaman juga majlis kita mulakan dengan penyampaian sumbangan dan berbuka puasa untuk yang kita raikan anak-anak tahfiz dari Mahat Tahfiz Sentral Ulama Kuala Lumpur. Dan turut hadir pengarah program radio Encik Saiful Zaman Yusof, timbalan pengarah program radio Puan Nur Fazilah Hashim, kaki tangan KLFM, Radio Klasik dan juga General Manager Glenmary Hotel and Golf Resort Mr. Christoph Vogeli. Ya, jadi nanti rakaman yang akan disediakan pada hari raya nanti. Okey. Dan Jun nak maklumkan di mana waktu ini masih lagi berlangsung program Jelajah Ramadan 2024 dan rakan kita DJ N dan juga DJ Riz dah pun selesai untuk laluan masing-masing. Baik, dan bagi DJ N telah pun menjelajah ke negeri-negeri antaranya Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Jadi banyak aktiviti yang dia lakukan, antaranya penyampaian sumbangan kepada anak-anak tahfiz, kepada anak-anak yatim, kepada ibu tunggal dan juga mualaf, dan juga mereka turut
solat tarawih secara berjemaah dan moreh bersama-sama. Wow, memang padat. Orang kata padat pack betul seluruh aktivitinya. Dan bagi untuk rakan kita DJ Ritz pula, rakan setugas kita yang menjelajahi negeri Perlis, Pulau Pinang dan juga Perak. Alhamdulillah. Dan sekarang ini DJ Eva pula menyambung jelajah ini bermula semalam dari Selangor seterusnya ke Pahang, Negeri Sembilan dan ke Melaka. Ya, dan akhir sekali yang sedang rancang disiarkan di KLFM dan juga boleh anda saksikan serta tonton di RTM Klik setiap hari bermula pukul 3.40 petang dan juga saksikan juga di TV2 bermula pukul 5.30 minit petang, iaitu rancangan Borak Tengah Lapar. Dan juga kita ada kuis Borak Tengah Lapar yang dapat bermula semalam sebenarnya hingga 25 Mac nanti, dan yang memenangi kuis ini akan memperolehi 2 voucher berbuka puasa bertempat di Glamoury Hotel and Golf Resort Shah Alam tau. Okey, cara nak memenanginya anda kena dengar Rentak Pagi KL pada pukul 8.30 minit pagi. Kejap aja lagi kita akan berikan kepada anda soalannya, dan juga 5.30 minit petang dalam KL Kenangan Lalu Kuala Lumpur, dan soalan berdasarkan klip yang kami akan siarkan. Dan kemudian anda hantarkan voice note untuk jawapan yang kami cari. Ya, dan terima kasih untuk perhatian anda ketika ini. Jom kita kembali bersama dengan rakan pengacara di Selamat Pagi Malaysia hari ini, Raja Sufia dan juga Munawar Azmi. Silakan. Baik, itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan kami iaitu DJ Izamil, DJ Azwan dan juga DJ Azima berkaitan dengan perkongsian pada pagi ini. Dan seterusnya kita nak meneruskan perbincangan kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan selamatkan harimau Melaya. Dan seperti mana yang kita faham sekarang ini, kalau kita lihat dari segi statistiknya semakin pupus harimau Melaya, dan sekarang ini sekadar daripada statistik yang kita terima daripada tahun 1950 adalah sebanyak 3,000 ekor, dan pada tahun 2016 hingga 2022 adalah sebanyak kurang 150, dan ini berdasarkan juga kajian. Dan kita nak lanjutkan perbincangan ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi bersama dengan saya kenalkan Profesor Madya Dr. Farina Mustafa Kamal selaku pensyarah Fakulti Perubatan Veterina Universiti Putra Malaysia, dan juga ditemani oleh Datuk Fakrul Hatta Musa merupakan Timbalan Ketua Pengarah Konservasi Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, baik. Dan kita nak mulakan dengan Datuk dulu, Datuk. Jadi sebagai permulaannya, seperti mana kita tahulah populasi spesies harimau Melaya sekarang ini semakin pupus, semakin berkurangan. Seperti yang saya kongsikan tadi, dan ini antara angka yang cukup membimbangkan sebab sekarang ini kita tengok juga viral tular di media sosial berkaitan dengan bagaimana kita tidak bertanggungjawab terhadap binatang-binatang contoh seperti harimau Melaya. Sebenarnya apa yang perlu kita lakukan? Tapi sebelum itu, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mungkin boleh sebagai permulaannya bagi tahu kepada para penonton berkenaan dengan betapa seriusnya berkenaan dengan populasi harimau Melaya. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita tengok apa yang disampaikan tadi, di mana data kita, bila survey kita buat pada 2016 hingga 2022, National Tiger Survey, dan kita belanja lebih kurang dalam 18 juta untuk kos survey itu. Dan kita pasang kamera trap di 3 komponen hutan utama, Taman Negara, Royal Belum dan juga Naurompin. Jadi dia merupakan 3 komponen utama untuk Central Forest Pine. Jadi apa yang mengejutkan, kalau kita tengok tahun 50-an jumlahnya lebih kurang 3,000 ekor, dan dia berkurang drastik sehingga tahun 2000 kita ada lebih kurang dalam 500, berkurang lagi kepada 250 pada tahun 2014, dan sekarang data terbaru NTS menunjukkan kurang daripada 150 ekor. Jadi Jabatan Pelitan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRAS, jadi kita merasakan harimau itu betul-betul berada dalam keadaan serius. Dan untuk pengetahuan, subspesies harimau ada 9. Tapi di dunia ini, tapi yang tinggal hanya 6. Jadi salah satunya adalah harimau Melaya. Jadi kita tak nak nanti kepupusan itu mengakibatkan tidak kita dia terus hilang seperti berlakunya kehilangan spesies-spesies seperti badak Jawa, dan kita punya Sumatera rhino pun last 3-4 years sudah hilang. Itu antara penyebab. Okey, itu antara penyebab utama. Antara sebab-sebab yang lain akibat daripada fragmentasi
dan juga kehilangan dia punya sumber makanan. Dan kalau kita tengok juga ada isu penyakit dipanggil selain daripada canine distemper, ada juga isu African swine fever. Sebab sumber makanan harimau itu adalah daripada rusa dan babi hutan. Jadi apabila babi hutan tu ada penyakit dari segi African swine fever, melibatkan babi hutan tu mati dan harimau terpaksa mencari makan di luar habitat dia. Dan antara yang lainnya adalah canine distemper virus lah. Okey. Okey, dan bila Datuk menyentuh tentang virus tersebut kan, doktor mungkin boleh perincikan juga dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan canine distemper virus yang akan menyerang ini. Okey. Ya. Terima kasih Sufi. Penyakit yang disebabkan oleh virus ni adalah penyakit canine distemper daripada keluarga paramyxovirus. Dia boleh menjangkiti pelbagai spesies haiwan, tidak kira haiwan domestik ataupun hidupan liar. Dan virus ini memang mudah merebak daripada satu haiwan ke haiwan lain, dan virus ni menjangkiti spesies utamanya ialah anjing lah. Okay. Jadi penyakit ni sebenarnya mula dikesan pada tahun 2019 di Kampung Besul, Dungun, Terengganu, di mana satu harimau, harimau Malaya yang didapati berkeliaran di kawasan kampung. Virus ni dia boleh menyerang pelbagai organ, tapi bila dia menyerang otak, dia menyebabkan haiwan berkenaan menjadi keliru, dan disebabkan itulah awang besul dalam kes ni, yang harimau berkenaan dinamakan awang besul, masuk ke kawasan penempatan manusia dan memang nampak jinak lah. Dan daripada situ kita timbul persoalan. Pertama sekali ada bagaimana virus ini boleh menjangkiti harimau tersebut, dan manakah punca virus berkenaan boleh masuk ke kawasan hutan, dan adakah daripada anjing yang berkeliaran di kawasan sepadan hutan ataupun memang sudah virus ini sudah beredar di kalangan hidupan liar. Dan jika betul virus ini sudah berkeliaran di dalam kawasan hutan, adakah virus ini akan menjadi satu ancaman kepada harimau Melaya, dan menambahkan lagi faktor untuk kepupusan harimau Melaya yang kita tahu memang dah tinggal sedikit. Wow, itu antara perkara yang cukup serius. Jadi adakah sekarang ini dalam tempoh masih dalam kajian ataupun bagaimana, doktor? Okey. So daripada kes awang besul berkenaan, alhamdulillah projek CDV oleh UPM telah dibiayai oleh Tabung Amanah Konservasi Sumber Nasional atau NCTF, yang dibiayai oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. So dalam kajian CDV ini kami menjalankan kajian lapangan, mengambil sampel daripada hidupan liar dan juga anjing di kawasan berkenaan, dan memang adalah kes positif dalam sampel kami, dan kami sedang dalam proses untuk mengenal pasti jujukan DNA. Dia macam kalau manusia kita ada cap jari unik, sama juga macam virus, so dipanggil jujukan DNA. Jadi bila kita analisis jujukan DNA ini, kita boleh mengenal pasti perkaitannya antara virus yang dijumpai di dalam awang besul harimau berkenaan dengan haiwan di dalam kajian kami lah. Jadi selain daripada itu, kami juga melihat daripada segi taburan populasi harimau Melaya dan juga hidupan liar, untuk melihat sama ada tak kawasan pertindihan lah antara kawasan rayawan, pertindihan antara harimau Melaya dan juga hidupan liar ni lah. Dan juga anjing. Jadi saya nak tambah jugalah, sebenarnya CDV ini boleh dicegah melalui pemvaksinan, terutamanya pemvaksinan anjing yang tinggal di kawasan bersepadan hutan. Jadi sebab vaksin tidak
ada untuk hidupan liar. Jadi yang kita perlu adalah memvaksinkan anjing, dan memang daripada kajian kami memang anjing di kawasan lapangan kami ni sebenarnya dibela untuk menjaga kebun, jadi anjing pemburu, atau juga ada juga komuniti setempat yang memberi makan pada anjing ni lah. Maksudnya ada tuan lah. Ada tuan, ada tuan. Jadi kita juga ada juga pemerhatian lah melihat yang harimau menjadikan anjing berkenaan sebagai sumber makanan mereka. Seperti yang Datuk cakap tadi, kekurangan sumber makanan. Jadi mereka beralih kepada anjing lah. Jadi diharapkan jika ada kolaborasi lah, perbincangan dua hala antara pihak berwajib dengan pemilik anjing, supaya dapat membantulah dalam pemvaksinan anjing ni lah. Betul. Dan selain daripada itu, kalau disarankan jugalah untuk mewujudkan zon penampan. So zon penampan ni adalah zon peralihan antara kawasan hidupan liar, kawasan hutan lah, dan juga kawasan penempatan manusia, supaya untuk mengelakkan berlakunya haiwan domestik untuk masuk ke kawasan hutan, dan menyebabkan penyebaran penyakit, bukan saja CDV, penyakit-penyakit lain juga. Ya. Jadi diharapkan dengan langkah-langkah inilah dapat membantu daripada segi konservasi lah harimau Malaya. Baik, Datuk, bila kita bercakap tentang perkara ini dan akhirnya kita dapat temuilah apakah antara punca-puncanya juga kan, hasil daripada kajian dan sebagainya. Dan ini juga dapat ialah seperti mana yang kita tahu dapat juga mengawal populasi agar tidak semakin pupus harimau Malaya khususnya. Dan mungkin ada ialah kempen yang boleh nak diterangkan oleh Datuk sendiri untuk sama-sama kita mencegah agar populasi harimau Malaya dapat dijaga supaya tidak semakin pupus ataupun berkurangan, Datuk. Ya, berkaitan dengan kempen, kerajaan dah jadikan dia sebagai kempen nasional, di mana Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di bawah Jabatan Pelitan kita wujudkan kempen ini selama 2019 sehinggalah 2025. Jadi tujuannya utamanya adalah supaya meningkatkan kesedaran dan kita dalam masa sama nak meningkatkan populasi harimau itu sendiri. Betul. Jadi that's why kita serius bagi menangani isu populasi semakin berkurang dan kita wujudkan kempen itu. Jadi kempen itu kita wujudkan beberapa teras. Antaranya adalah kita wujudkan dari segi konservasi harimau Malaya itu sendiri. Bila sebut tentang konservasi, kita jalankan misalnya kita adakan untuk pembiakan dalam kurungan. Jadi kita kerjasama dengan zoo dan pameran tetap yang lain. Misalnya Zoo Negara, Zoo Taiping, Zoo Melaka, Zoo Kemaman Zoo. Jadi kita ambil baka-baka dan kita campurkan sekali dengan harapan dia akan membiak. Itu adalah antara satu yang ni. Dan kita juga ada buat kajian ART supaya kita dapatkan baka-baka harimau yang baik. Jadi dia dapat dianikan secara ART lah. Dan untuk yang lain, kempen tu juga kita cuba dari segi teras penguatkuasaan. Jadi Jabatan Pelitan bersama-sama dengan agensi-agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia turut bersama-sama kita jalankan operasi Bersepadu Hazanah. Jadi program itu kita jalankan bersama-sama dengan harapan dan program ini berjalan setiap bulan tanpa gagal daripada Januari hinggalah Disember. Jadi dan banyak, misalnya tahun lepas 2023 operasi itu berjaya menyita hampir 30 juta nilai sitaan. Dan untuk daripada Januari hinggalah sekarang ni Mac 2024 hampir 500,000 kita sita benda-benda yang berkaitan dengan hidupan liar dan termasuklah kita banteras jerat-jerat yang ada di kawasan-kawasan taman negara, di kawasan-kawasan taman negeri, forest reserve dan sebagainya lah. Okey, Datuk, dan di kesempatan waktu yang ada ni mungkin ada sedikit harapan lah daripada Datuk agar hidupan liar dapat terus terpelihara dan juga semua pihak perlu untuk berganding bahu untuk sama-sama kita mengelak daripada kepupusan spesies hidupan luar khususnya harimau Malaya dan juga spesies-spesies yang lain juga kan? Ya.
sudah tentu. Macam hari ini pun kita ada hasil daripada kerjasama yang baik dengan universiti, hasil kerjasama dengan stakeholders. Sebab kita bila kita bercerita tentang Harimau Melaya ni, normally harimau ni dia duduk di dalam hutan, di taman negara. So kita secara tidak langsung kita ada wujud kerjasama dengan negeri misalnya. Kita menyentuh isu air, isu tanah, isu hutan, semua ni adalah hak negeri. That's why Jabatan Pelitan di bawah Kementerian NRAS, kita sentiasa meningkatkan kerjasama dan kita cuba bagi mesej supaya Jabatan Pelitan bukannya bergerak secara silo. Kita perlukan komitmen ataupun kerjasama daripada pemegang-pemegang taruh yang lain supaya sama-sama faham yang isu ini adalah isu nasional dan serius, bukan isu saya saja. Betul. Dan kita berharap apa-apa yang mereka nak sumbangkan, misalnya dia orang boleh masukkan dalam kita punya media sosial. Kita ada media sosial kita sendiri, medsos kita sendiri, ada juga dalam Twitter dan sekarang ni yang terkini TikTok dan sebagainya. Dan kita kena follow benda tu supaya kita tidak terkebelakang. Dan isu-isu di mana harimau, kalau kita tengok beberapa baru ni ada keluar isu yang terbaru, dia keluar daripada habitat asalnya. Supaya kita Jabatan Pelitan dan yang lain-lain prihatin. Dan seandainya mana-mana yang untuk ni kan boleh melalui kita punya website ataupun kita punya hotline 1-588-5151. Dan satu lagi dia punya tiger.com. Kita punya ni lah, dia antara yang boleh dinikan lah. Mana-mana mereka nak menyumbangkan sumbangan dalam tabung itu, kita aman-aman alu-alukan Okey, seperti yang tertera di kaca TV sekarang ini yang merupakan website tersebut Dan sedikit kata-kata daripada doktor sendiri, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat secara ringkas. Saya berharap pemilik-pemilik anjing lah, terutamanya di kawasan bersepadan hutan, mungkin boleh mendapatkan khidmat nasihat lah daripada contohnya Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk mendapatkan vaksin lah untuk pencegahan penyakit CDV, supaya kita dapat juga secara tidak langsung membantu dalam konservasi harimau Melaya. Itu dia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, iaitu Profesor Madya Dr. Farina Mustafa Kamal, merupakan pensyarah Fakulti Perubatan Veterina Universiti Putra Malaysia, dan juga Datuk Fakrul Hatta Musa, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Konservasi Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perkhidmatan. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya, dan kita doakan moga kempen ini berterusan dan berjalan dengan lancar, agar apa yang boleh kita lakukan adalah untuk semua kita memainkan peranan yang cukup penting agar untuk kita menjaga populasi harimau Melaya itu sendiri. Seperti mana yang kita tahu, jumlah yang dikongsikan tadi oleh Datuk sendiri semakin lama semakin berkurangan, bermula daripada 3,000 akhirnya 500 dan terkini adalah kurang daripada 150 sahaja. Jadi perlu untuk kita semua bertanggungjawab dan juga memainkan peranan yang penting untuk menjaga hidupan liar ini. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, dan seterusnya para penonton, kita seperti biasa akan memberi ruang ini untuk kita meninjau juga SPM sana sini. Seterusnya kita bersama dengan Munawar Azmi. Silakan Munawar. Ya, Raja Sufia dan juga penonton, daripada perbincangan bagaimana usaha untuk kita menyelamatkan harimau Melaya, seterusnya kita beralih kepada ruangan SPM sana sini. Antaranya kita akan beri perhatian berkenaan dengan orang asli Tibet, iaitu seramai 20 orang masyarakat orang asli di Tapah Perak berjaya menamatkan kursus jangka pendek menerusi program pemerkasaan orang asli di bawah program latihan teknikal dan vocational Tibet orang asli. Kursus selama 8 hari itu memfokuskan kepada latihan kemahiran kepada komuniti orang asli dalam membina sesebuah perniagaan. Ia inisiatif Kerajaan Perak untuk menaik taraf kehidupan masyarakat itu dalam bidang ekonomi. Belanjawan Perak 2024 memperuntukkan sejumlah 5.5 juta ringgit kepada program TVET, termasuk latihan TVET kepada masyarakat orang asli.
Seterusnya berkenaan pembayaran tol secara terbuka. Sistem pembayaran tol secara terbuka iaitu melibatkan 6.25 juta transaksi direkodkan menerusi sistem pembayaran tol secara terbuka SPT menggunakan kad debit dan kredit dari Oktober 2023 hingga Februari lalu. Ia bersamaan 2.1% daripada keseluruhan mod pembayaran. SPT diperkenal sebagai alternatif kepada kaedah pembayaran tol sedia ada bermula September tahun lalu. Bazar Ramadan Rahmah di 8 lokasi terpilih di Terengganu menawarkan menu berbuka puasa berharga bawah RM5. Turut ditawarkan insentif kewangan bernilai RM20 dalam bentuk e-dompet kepada 1,000 pengunjung terawal. Pengarah Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Terengganu, Saharudin Muhammad Kia berkata, turut diberi insentif RM50 kepada peniaga yang menyediakan perkhidmatan pembayaran tanpa tunai. Baik penonton, itu antara perkongsian yang kami bawakan kepada anda dalam SPM Sana Sini, dan seterusnya kita akan saksikan pakej yang kami sediakan iaitu pakej Marhaban Ya Ramadan. Bagaimana melalui Ramadan ini menjadi pemangkin motivasi untuk kita bersemangat bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum." Dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu, niscaya Allah akan melihat pekerjaan kamu. Kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, semua orang bekerja. Tak kira bulan, tak kira hari, tak kira masa. Namun begitu, di bulan Ramadan, kita akan melipat gandakan lagi usaha kita dalam pekerjaan kita supaya kita dapat menjana lebih banyak lagi faedah kepada kehidupan kita. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan keampunan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan turunnya Al-Quran. Umat Islam membuat persiapan yang cukup rapi untuk berhadapan dengan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kita akan meneruskan ibadah kita, amal ibadah kita dengan sebaik yang mungkin. Kita nak merebut semua peluang-peluang bonus-bonus yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Namun begitu, pekerjaan harian kita tetap teruskan juga dengan penuh bersemangat mengambil keberkatan bulan yang mulia ini. Apa saja kerjaya kita di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bekerja seperti biasa walaupun kita sedang berpuasa. Justru itu, kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum kepada kita untuk terus bersemangat, untuk menjana kecemerlangan dalam kerjaya kita. Saya tahu kita semua mempunyai pelbagai bentuk kerjaya masing-masing. Tak kisahlah apapun, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi doktor, ada yang jadi guru dan sebagainya. Apa saja kerjaya kita, dengan kehadiran Ramadan, kita jadikan ianya sebagai satu pencetus kepada kita untuk bekerja dengan lebih bersemangat lagi supaya kita dapat melakar kecemerlangan di dalam kerjaya kita, seterusnya mendatangkan kebaikan kepada organisasi kita dan juga kepada masyarakat kita secara amnya. Kualiti dan produktiviti bekerja sepatutnya tidak terjejas walaupun kita berpuasa. Justru itu, mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini akan dapat meningkatkan lagi disiplin kita dalam bekerja, semangat kita dalam bekerja, seterusnya dapat menyumbang kebaikan kepada organisasi kita. Justru itu, walaupun kita masuk bulan Ramadan, kita tetap bekerja dengan bersungguh-sungguh supaya kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey penonton, sekarang ini kita nak beralih kepada satu topik perbincangan yang sangat menarik yang mungkin jarang-jarang kita dengar, iaitu bagaimana melalui ujian genetik ini dapat membantu kita untuk mencegah faktor risiko penyakit yang seperti penyakit kronik, dan juga untuk kita mengenal pasti personaliti kita, termasuklah bagaimana perilaku kita, tingkah laku kita. Kita akan dapatkan pencerahan secara mendalam bersama dengan Dr. Muhammad Syamim Mazlan, Pegawai Perubatan Mega Klinik Dr. Sufian. Assalamualaikum Dr. Ya, Assalamualaikum. Okey.
Okey. Doktor, mungkin bila bercakap berkenaan ujian genetik ini kan, mungkin ramai dalam kalangan kita pernah mendengar ujian genetik tapi tidak tahu apakah kepentingan ujian genetik ini. Kenapa kita perlu melaksanakan ujian genetik ini, doktor? Okey, yang pertamanya terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Okey, so apa pentingnya ujian genetik ni? First of all, what is DNA test sebenarnya? So actually this DNA test is to examine individual genetics and to see whether identify any genes mutation or variations to that predisposed to a certain chronic disease lah, seperti kencing manis, darah tinggi, stroke, cancers and obesity. And then bukan itu sahaja, actually this DNA test actually can detect personality traits and also your fitness health and your skin health and also you punya chronic disease lah. Okey, seperti yang doktor nyatakan tadi, kenapa pentingnya dengan ujian genetik ini kita bukan sahaja dapat mengetahui bagaimana ialah penyakit-penyakit keturunan seperti yang kita sedia maklum, dan juga untuk kita mengetahui tahap kecergasan kita, personality kita, semuanya dapat diukur dan diketahui melalui ujian DNA. Okey doktor, melihat kepada kecanggihan teknologi pada masa kini, ialah kita melihat perkembangan teknologi dari dulu dan sekarang, bagaimana kita melihat ujian genetik ini dalam kalangan masyarakat, perubahan? Okey, actually ujian genetik dah lama sebenarnya di luar sana, tetapi lebih mendalam dari segi forensik dan juga penyakit genetik seperti Down syndrome. Tapi dari segi wellness atau kesihatan ini sangatlah baru. Tetapi di luar sana, di overseas, actually dia lebih rancak sejak 5 ke 6 tahun yang lalu lah sebenarnya. So di Malaysia ni dikira barulah. Okey, so apakah beza overseas dan Malaysia sebenarnya DNA test ni? Di overseas dia menggunakan worldwide genomic database, dan di Malaysia, Malaysia base yang kita business partner kita menggunakan is Supergene, menggunakan Asian Genomic Database, which dia punya result lebih accurate and reliable based on our Asian data. Okey, dan tadi doktor ada maklumkan melalui ujian genetik yang dilaksanakan ini kita boleh membantu seseorang individu tersebut untuk mereka mencegah penyakit kronik dan juga untuk mereka melaksanakan pemakanan yang betul berdasarkan DNA mereka sendiri. Mungkin kita boleh perjelaskan bagaimana kaedah tersebut boleh kita laksanakan doktor melalui ujian genetik ini. Okey, actually ujian genetik ni as you know, as you told me, dia boleh detect nutrition needs for our self personalized based on individu. So persoalan yang banyak yang saya terima, okey, adakah kita perlu mengambil semua suplemen yang diwawarkan di luar sana? Adakah kita perlu mengambil semuanya? Dan ramai pesakit-pesakit saya datang ke klinik mengatakan, oh, saya ada makan semua suplemen ni 10 tablet. Adakah perlu? Soalannya. So, suplemen itu bermaksud sendiri adalah additional ataupun tambahan. Bermaksud badan kita kekurangan zat tersebut dan susah untuk kita dapatkan dari segi makanan seharian. So, bila bermaksud suplemen ataupun additional, so adalah satu tambahan sahaja. So, apa yang kita perlu adalah kita kena tahu apakah badan kita ni kekurangan atau tidak. So jika badan kita kekurangan zat tersebut, saya bagi contoh yang terdekat, kalsium dengan vitamin D. Okay, kalsium untuk dapatkan kalsium mainly from susu terpanggil. Okay, tetapi tak semua orang okey untuk minum susu. Some people have lactose intolerance. Okay, bila minum susu akan cirit-birit. So dia tidak sesuai untuk minum susu. Dan apakah alternatif terbaik untuk dia untuk dapatkan source kalsium adalah menggunakan plant-based susu, ataupun kalau tidak boleh juga menggunakan kalsium supplement. And vitamin D pun saya bagi contoh lah. Vitamin D basically kalau kita check the whole warga Kuala Lumpur ni, most of people akan lack of vitamin D. Because why? Most of us work indoor. Betul. Untuk dapatkan vitamin D kita perlukan cahaya matahari. Betul. So of course kalau saya kata ambil masa untuk bersidai sekejap di matahari, you don't have time for that. I think most of us busy working in Kuala Lumpur, definitely. So, apakah langkah yang perlu kita ambil adalah menggunakan suplemen vitamin D untuk menambah kekurangan zat dalam badan kita. Ini salah satu contohnya.
Dan dari segi DNA test juga kita boleh melihat sama ada dari segi carbohydrate, fat, fiber, whether we are enough or not, are we needed or not, or we are sensitive to it or not. Itu pentingnya ujian DNA ini untuk kita mengenal pasti apakah antara pola pemakanan yang betul untuk kesihatan kita, sebab setiap daripada kita diciptakan berbeza dan kita memerlukan keperluan yang berbeza berdasarkan DNA kita sendiri. Okey, dari tahap kecergasan individu pula, bagaimana ianya diukur melalui ujian DNA, sebab kita difahamkan setiap individu berbeza dari segi tahap kecergasan dan berdasarkan genetik, doktor. Okey, kecergasan terhadap genetik setiap orang berbeza-beza. Setengah orang, kita bagi contohlah, setengah orang dia recovery, dia buat sukan dan tak semua sukan suitable dengan badannya. Okey, setengah orang boleh berlari, okey, so badannya sesuai untuk berlari, dan setengah orang sesuai badan untuk just light workout. Okay, it depends on the body composition and DNA lah. So that's why dengan DNA test ni kita boleh melihat type of badan kita, and then juga adakah badan kita have a low recovery period. Okay, adakah kita boleh buat high endurance exercise. Okay, the flexibility, adakah kita very flexibility to do all the aksi-aksi lasak ni sebenarnya. So dengan ini kita boleh summarizekan which exercise this is suitable for you and have a good recovery so that less injury. Yang pentingnya in terms of health risk ni adalah untuk kurangkan injury seseorang tu. Okey, sebab itulah kita sering kali mendengar, ialah sebagai contoh kita nak bagi gambaran mudah kepada penonton. Ada dua orang individu yang mengalami berat badan yang berlebihan. Kedua-duanya melakukan teknik senaman yang sama, namun teknik senaman tersebut hanya berjaya kepada individu yang pertama, tidak berjaya kepada individu yang kedua. Ianya juga bergantung kepada genetik ataupun ujian DNA ini akan membantu senaman apa yang sesuai untuk anda. Okey, dalam kita dah menyentuh berkenaan faktor pemakanan, kecergasan, mungkin kita boleh beralih kepada faktor personality dan juga bakat seseorang individu. Bagaimana ujian DNA ini mampu untuk mencukil bakat dan juga minat anak-anak? Okey. So, saya sangat excited untuk menjawab soalan ini sebab untuk lebih tepat menjawab soalan ini adalah ia sangatlah boleh, dan it's more towards discover and unlocking your full potential. Bermaksud, yes, dia boleh detect kita punya personality trait dari segi contohnya, are you an introvert person? Are you an extrovert person? Are you jenis yang linguistic person, yang pandai berbahasa, multi language, atau are you jenis yang music abilities? So with these all traits, personality analysis, so that we can see, kita boleh memupuk dan melatih anak masing-masing dari lagi kecil lagi to polish them to a full potential in the future. So bukan lagi dengan cara try and error. Okey, itu yang penting sebab dengan cara try and error ni akan memakan masa yang lama, dan kita tidak mahu memaksa anak kita untuk membuat sesuatu perkara yang mereka tidak minat dan bukan berdasarkan kepada bakat mereka. Jadi berdasarkan pengalaman doktor sendirilah, bagaimana pengalaman doktor? Mungkin ada sebelum ini anak-anak yang ataupun ibu bapa yang hadir berjumpa dengan doktor untuk membantu anak mereka dalam mencukil bakat mereka, potensi mereka sehingga ke tahap yang diingini, doktor. Okey, sebab disebabkan DNA test di Malaysia sangat baru. Yes, betul, memang most of kita patient saya lah yang datang tu, of course I would say this DNA test baru 1 tahun 2 tahun ni baru. So their concern is the same thing. Apakah bakat anak yang boleh dipolish? Dari segi, adakah dari segi kognitif, dari segi music abilities, dia akan tanya adakah dia jenis yang kita bagi something kerja, dia jenis yang reward dependence or not. Some people are reward dependence. Dia lepas buat something, kita kena reward dia, baru dia motivate to do some things. They are more towards positive towards that. So with this kita cuba analyse based on first of all personality traits, in terms of health risk, in terms of fitness dia, badan dia, apa yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut. Dan kita akan bagi apa yang sesuai, yang can be polished for them. Okey. Doktor, seperti kita sudah maklum, setiap daripada kita pasti mempunyai DNA kita yang merupakan gabungan daripada mak dan juga ayah kita. Okey, ada yang kita ketahui penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit keturunan.
berdasarkan genetik. Jadi bagaimana melalui ujian DNA ini kita boleh membantu seseorang yang mungkin ada potensi risiko untuk mendapat penyakit keturunan seperti mak dan ayah dan juga nenek sebelum ini, tapi ini dapat dicegah melalui ujian DNA ni, doktor. Okey. Sebelum saya explain lagi detail, saya ingin tekankan satu benda yang sangat kerap saya terima. Apakah beza DNA test dengan ujian darah? Ramai yang confuse. Untuk apa ya ujian DNA test? Apa kalau saya dah buat ujian darah dah cukup ke sebenarnya? So dua-dua adalah sangat penting sebenarnya. DNA test ni dia melihatkan kita satu posisi kecenderungan risiko terhadap hereditary disease seperti kencing manis darah tinggi, cancer, those things. Dan juga with this DNA we can change our proactive lifestyles and anticipate the chronic illness dan kurangkan risikonya. Dan kalau dari segi darah pula, darah ni more towards provide us information for current health situation dan helps in diagnosing and monitoring our chronic disease for active management. Maksudnya keadaan sekarang. Darah itu akan menunjukkan keadaan kita sekarang, tetapi DNA menunjukkan apa yang akan datang. Possibilities. That's why with talking about possibilities, dengan possibilities inilah kita akan dapat mengurangkan risiko-risiko tersebut in the future, so that kita tak akan terkena dan untuk for a better, I would say, lifestyle, a better health. Okey, itu kepentingan untuk kita melaksanakan ujian DNA ni sebagai salah satu prosedur tambahan untuk kita mengenal pasti keadaan kesihatan kita, doktor. Okey, doktor, mungkin sedikit kata-kata kepada masyarakat. Ialah mungkin ada dalam kalangan masyarakat yang beranggapan bahawa ujian DNA ni terlalu mahal, tak mampu kita nak laksanakan, doktor. Jadi bagaimana, doktor? Okey, honest ya, salah satu faktor kenapa ramai yang masih tidak tahu tentang DNA test dan ramai yang tidak dapat melakukannya lagi, satu adalah awareness, kedua adalah cost. Cost DNA test memang boleh katakan mahal sedikit, melebihi RM2,000 lah. Okey, tetapi what included inside DNA test is very personalized, because DNA test ni dia sangatlah dia tak berubah, satu lagi sifat yang tidak berubah. Okey, so setiap orang berbeza-beza. So apa you perlu buat adalah you perlukan menggunakan test ni sekali seumur hidup sahaja. Dia bukannya setiap tahun kena ambil lagi ke macam buat darah, tak. Sekali seumur hidup. So that investments memang nampak mahal, tetapi for your future health it worth a lot. So di Mega Clinic Dr. Sufian kita punya harga around dalam 2,500 macam tu. Dan jika ada sebarang pertanyaan boleh datang dan konsult bersama. Selalu berapa lama untuk kita mengetahui keputusan ujian DNA, doktor? DNA test ambil masa dalam 1 minggu 2 minggu lah. Ambil masa. Okey. Apa yang kita boleh zahirkan adalah kepentingan untuk melaksanakan ujian DNA ini, walaupun dari segi kosnya agak tinggi, namun ia dilaksanakan sekali dalam seumur hidup dan kepentingan dan kebaikan manfaat ujian DNA ini mengatasi dari segi harga ataupun kos yang tinggi itu. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita iaitu Dr. Muhammad Syamim Mazlan, Pegawai Perubatan Mega Klinik Dr. Sufian, atas perkongsian berkenaan ujian genetik, bagaimana ia mampu mengesan penyakit kronik. Terima kasih, doktor. Alright, terima kasih. Okey, penonton, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Selamat pagi, Malaysia. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita.
Setitis embun di pagi hari, jauh di atas bunga melati. Inilah waktunya untuk perbaiki diri, raikan Ramadan setulus hati. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak daripada kami di RTM. Hai adik-adik, jom belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seperti biasa Sophie dan juga penonton, sekarang ni bulan Ramadan kan. Pasti ramai dalam kalangan kita yang mula belajar memasak lah, sibuk di dapur untuk menyediakan juadah berbuka, juadah untuk bersahur ataupun yang untuk mereka yang berniaga di pasar malam ke di bazar Ramadan kan. Jadi antara perkara yang perlu untuk kita jaga adalah keselamatan di dapur. Sebab akan berlakunya kebakaran dan sebagainya. Jadi apa antara langkah-langkah yang perlu kita tahu dan perlu untuk kita ambil untuk mengatasi masalah kebakaran ketika di dapur, khususnya bulan Ramadan ni kan, sebab banyak masa kita di dapur juga sebenarnya. Okey, dan bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Tuan Muhammadul Ihsan Muhammad Zain, merupakan Ketua Cawangan Program Kesedaran Keselamatan Awam Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan, topik yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada penonton lagi-lagi bulan Ramadan ni Tuan. Semua orang sibuk memasak, lagi peniaga-peniaga sekarang ni masak dalam kuantiti yang sangat banyak. Jadi kita perlu fahamkan kepada masyarakat awam berkenaan risiko kebakaran ini. Yang paling utama apakah yang perlu masyarakat tahu Tuan berkenaan keselamatan kebakaran khususnya di dapur Tuan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kalau kita bercakap berkenaan dengan kebakaran. Itu kalau kebakaran memang sesuatu yang mengerikan. Betul. Okay, apabila kita fokus kepada kebakaran di dapur, khususnya waktu bulan Ramadan ni, memanglah kita buat macam pasar Ramadan dan buat berniaga. Dan paling penting adalah dari segi dia punya tip keselamatan di dapur. Okey, pertama. Yang kedua, ketahui alert berkenaan dengan punca utama. Okey, yang ketiga berkenaan dengan jika berlaku kebakaran, macam mana nak melepaskan diri. Okey, keempat, cara nak menggunakan alat pemadam api. Itu 4 perkara yang perlu diketahui oleh seseorang yang berada di dapur, terutama si rumah lah. Okey, jadi itu 4 perkara utama yang perlu kita semua tahu. Dan antara yang lain juga, mungkin Tuan boleh perincikan satu persatu punca kebakaran berlakunya, khususnya di dapur. Okey, kebanyakan statistik yang kita dapat daripada yang kita dapat panggil daripada orang awam berkenaan kebakaran, yang statistik yang utama berlakunya kebakaran di dapur adalah dari segi kelalaian yang memasak di dapur. Itu adalah antara yang ada kes yang baru berlaku di Petaling Jaya, area Damansara Utama. Waktu memasak dalam jam 5 pagi macam tu, dan kita dapat panggilan adalah dalam jam 5.15 pagi. Bila kita sampai memang berlaku kebakaran di dapur, dan yang memasak tu adalah dia terlupa dan dia buat kerja lain. Dan dalam masa setengah jam sebelum pukul 6 berlakunya kebakaran di dapur. Dan panggilan kepada bomba baru sampai dan kita dapati memang sahabat oleh dia alpa dan lalai meninggalkan tempat memasak. Itu antara kelalaian utamalah, antara punca utama. Yang kedua ada juga berkenaan kebocoran gas. Okey, gas ni dia punya injak silinder LPG tu amat penting kita pastikan kena jarak di antara dapur memasak dengan silinder gas paling kurang 1.5 meter. Ada yang memasak dekat berhampiran sangat dengan tabung gas LPG. Itu adalah punca-punca kebakaran, dan kebocoran gas itu adalah kita kena pasti betul-betul. Ada yang surumah ni tahu LPG berbahaya tapi dia tak buat segi penyelenggaraan ataupun checking in-house berkenaan dengan macam mana kita nak kena pasti macam mana
ada kebocoran gas. Okey, itu persoalan utamanya. Saya sendiri pun nak tahu, saya yakin penonton pun nak tahu bagaimana sebenarnya kita nak kesan kebocoran gas tu berlaku, Tuan, sebenarnya. Okey, ada banyak cara kita nak kesan. Antara yang paling mudah gunakan buih sabun. Okey, dekat dia punya alat atur dia punya injap gas tu. Okey. Letakkan sabun. Kalau jika ada keluar buih, itu tandanya ada bocor. Yang kedua, dia punya hos dia tu pastikan tidak ada berlakunya kebocoran. Dengan kita letak juga sabun, jika saluran dia ada berlakunya dia punya buih dan buih sebagainya, kalau buih maknanya ada kebocoran. Yang ketiga, kita boleh baung. Kalau baung tu macam sesuatu yang tidak menyeronok ataupun sesuatu yang bau-bau yang pelik ataupun busuk, itu mungkin ada berlakunya kebocoran. Yes. Maksudnya kalau ada bau gas tu, Tuan, kita jangan terus nak buka api tu, Tuan. Ya, betul. Buka 2 tingkap pintu semua. Bagikan dia punya pengudaran dia berjalan dengan baik. Kebanyakan yang tabung gas juga ada yang silinder lebih letak di bawah tempat kurungan. Kurungan yang biasanya di dapur, biasanya di bawah tempat yang kabinet tu, letakkan di dalam tu dalam keadaan yang terkurung, sempit. Tiada pengaliran udara yang baik. Yang tu juga boleh merisikokan, boleh berlaku. Pasal dia punya tabung gas ni adalah jangka dia punya boleh berlakunya letupan yang jika tidak dihandle dengan cara yang baik. Dia macam bom jangka. Bahaya. Bahaya. Ya, takut itu dengar. Betul. Jadi banyak kes yang berlaku yang melibatkan ada juga letupan LPG, silinder gas. Ya. Okey, itu antara perkara yang perlu untuk kita ambil tahu supaya kita mengenal pasti apakah antara punca-punca berlakunya kebakaran, dan di hadapan kita ada pemadam api dan kita nak tahu juga apa antara fungsinya dan juga perbezaannya, Tuan. Okey, untuk pemadam api ni cukup benda penting lah. Kebanyakan masyarakat kita memang tahu alat pemadam api. Kenal alat pemadam api. Tapi cara nak menggunakannya memang tak tahu kebanyakan. Saya boleh garanti 80%. That's why sekarang kita pertingkatkan kempen kesedaran kita, cara macam mana nak menggunakan alat pemadam api. Dulu kalau tuan-tuan tengok, dulu alat pemadam api ada tak warna-warna biru, warna hitam, warna coklat? Ada kan? Betul. Okay. Apa perbezaan itu? Okey, yang tu perbezaan dari segi dia punya jenis kelas api. Okey, contoh kalau dulu berbeza, sekarang ni semua warna merah. Cuma perbezaan dia kita tengok dia punya dari segi warna ni. Kalau untuk biru ni adalah untuk ABC powder, sebut kering. Okey. Okey, cara penggunaannya memang kita nyatakan di sini. Macam cara menggunakan. Cara menggunakan memang semudah ABC. Sebab untuk dia dipanggil ABC powder. Mudah sangat. Tetapi semudah ABC juga. Semudah ABC, tapi kebanyakan orang tak tahu nak guna. Walaupun ABC. Ya. Tengok macam ni, mungkin cemas kot, Tuan. Kita jadi panik, tak tahu nak guna. Antara yang masalah kan kita dah cepat panik. Betul. Benda tahu tapi sebab panik, macam mana nak gunakan, kadang-kadang dia tak tahu nak buka pin pun. Okey. Kerana twill ni kadang-kadang tak tahu, dia ingatkan kalau pergi letak api macam tu dia akan keluar sendiri. Benarnya kena tekan secara manual. Manual ya. Untuk keluarkan dia punya bukan powder. sensor. Bukan sensor. Yang tu yang berlakunya macam tu. Okey. Yang tu warna biru. Kalau yang besar ni sama juga. Okey, dia berbeza dari segi dia punya kilo. Yang tu ada 9 kilo, ada 6 kilo, ini 1 kilo. 1 kilo ni biasa kita letakkan di rumah, di ruangan dapur juga, kawasan-kawasan yang basah kita utamakan juga di dalam kenderaan. Okey. Kita fokus kepada dapur hari ini, kita letak ke dapur lah. Tapi 1 kg digalakkan. Dan sekarang ni kita ada dalam kita punya bylaw kita, undang-undang kita, sekarang kita wajibkan satu rumah, satu alat pemadam api. Ya, wajib. Itu yang rumah selalu ada tak alat pemadam api? Tak ada. Rumah Itulah saya saya nak ada. tanya ni. Tak ada. Alhamdulillah. Tapi nak cara penggunaannya belum pasti lagi tahu. Tuan, sering kali kita war-warkan satu rumah, satu pemadam api. Yalah, untuk rumah yang tak ada pemadam api, tiba-tiba berlaku kebakaran dekat dapur kan. Apa langkah kecemasan pertama yang perlu kita lakukan? Pertama, kau mesti keluar daripada ke tempat yang selamat. Sebab tak ada alat yang untuk padam kebakaran kecil lah. Yang ini untuk pemadaman awal. Jika tak ada, keluar dahulu dan call 999 untuk minta bantuan bomba. Ramai yang beranggapan, Tuan, kalau berlaku kebakaran, yang contoh dekat Kuala, kat Periuk kita tu, ambil air saja untuk padamkan. Yang itulah yang berlaku. Dan tu air itu boleh menyebabkan berlakunya kebakaran yang lebih besar. Kita dalam kita punya YouTube, pegawai kita ada cara macam mana nak padam tu, contoh dia nak padam kebakaran. Kebanyakannya memang tahu tapi panik dan
tak boleh nak melakukan dan kebanyakannya melari meninggalkan dan benda kecil akan menjadi besar. Jadi menggunakan mudah ya. Tawar yang dibasahkan, dilembapkan boleh dan boleh tutup. Apa-apa jenis kain saja ke tuan? Kalau boleh kain tu kain yang tebal sedikit lah. Dan kain nipis, tebal dan kita basahkan, lembapkan, tutup dengan cara yang betul. Kain selimut mungkin? Boleh, tak ada masalah. Tapi mesti dibasahkan. Yang di atas meja kita ni, fire blanket ni tuan. Kalau tak ada pemadam api kat rumah, yang ni boleh nak bagi tahu bahawa jika tak ada contoh, tak ada selimut. Mungkin kalau daripada dapur tu, selimut di dalam bilik, jauh. So, letakkan fire blanket ni berhampiran. Memudahkan kita untuk jika berlakukan dapur, gunakan fire blanket ni. Fire blanket. Ya. Ini juga dapat membantu juga. Betul, memang sangat untuk membantu. Peringkat awal. Ya, peringkat awal. Tuan juga mungkin boleh berkongsi kepada para penonton dan juga kami kan, apa antara kes yang mungkin merumitkan pihak bomba untuk memadamkan kebakaran yang berlaku? Okey, kebanyakan kes yang melibatkan kebakaran di dapur ni kebiasaannya merumitkan pegawai anggota bomba untuk membuat penyelamatan juga mana kebakaran adalah adanya gerigi. Gerigi di dapur ditutup dengan yang fit gerigi yang tak boleh dibuka daripada luar ke dalam. Jadi mesti menggunakan kunci. Biasa tanpa kita nak masuk untuk buat ofensif firefighting tak boleh. Walaupun nak masuk ke dalam tu, dapur tu dibuat daripada gerigi dan pintu pun ada gerigi. Kita nak masuk tu susah. Kita terpaksa pecahkan dahulu baru dapat kita buat pemadaman. Mengambil masa. Mengambil masa yang sangat lama. Yang kedua, dapur biasa bila rumah yang teres, dia rapat-rapat. Dapur berada di belakang sekali, di hujung sekali. Di belakang ada rumah. Kita nak masuk mesti ke depan. Ke depan tu mengambil masa untuk sampai ke dapur. Dan juga susun atur rumah tu menyukarkan pegawai kita untuk sampai ke tempat yang berlaku kebakaran tu agak makan masa sikit. Itu antara kesukaran yang kita hadapi semasa untuk menyelamat. Yang terbaru berlaku pada 16 Mac lepas iaitu di kawasan Petaling juga melibatkan 2 orang mangsa suami isteri meninggal dunia dan anak dapat kita selamatkan berumur 14 tahun. Itu pun berlaku kebakaran di dapur dan sampai peringkat ada 2 tingkat lah. Di atas juga merebak kebakaran. Tapi kita dapat cepat sampai, kita dapat selamatkan anak dia. Tapi yang parent 2 tu tak dapat selamatkan. Itulah insiden ataupun tragedi yang perlu kita elakkan. InsyaAllah dengan tahap kesedaran yang kita ini berkenaan kebakaran ini. Jadi apakah antara kesiapsiagaan, peranan daripada pihak Jabatan Bomba sendiri untuk mencegah dan juga meningkatkan kesedaran, memberikan advokasi kepada masyarakat? Untuk makluman, kita ada cawangan kesedaran keselamatan awam di seluruh negeri, seluruh Malaysia. So, kita ada dalam 17 negeri. Kita dah lantik pegawai untuk bagi penerangan berkenaan dengan betapa pentingnya bahawa menjaga dari segi keselamatan nyawa dan harta benda itu sangat penting. Dan penggunaan landapan api pun kita tingkatkan dari segi kesedaran macam mana nak menggunakan landapan api. Jangan hanya tahu ada landapan api tapi tak tahu cara nak menggunakan. Okey tuan. Secara ringkas ni tuan, pemadam api ni juga ada tarikh luput. Jadi sekiranya dah sampai ke tarikh luput tersebut, apa yang perlu kita lakukan? Kita kalau sebelum ni kita refer kepada MS 179 tapi yang terbaru MS 153943 tahun 2003 dia punya jangka hayat adalah 10 tahun. 10 tahun. Untuk warna merah sekarang ni. Kalau dulu ada 12 tahun. Tapi sekarang ni yang bermula tahun 2005. 10 tahun sahaja jangka hayat. Bila kita dah sampai 10 tahun kita kena lupuskan dengan cara prosedur yang betul lah. Tapi kalau untuk dia punya dari segi penyelenggaraan alat padam api, setahun sekali wajib dapatkan pengesahan daripada Jabatan Bomba. Setiap kena renew setiap setahun sekali. Setiap tahun sekali. Okey tuan, untuk kita menggalakkan setiap isi rumah memiliki alat pemadam api ni, ramai yang boleh wajib malah. Dekat mana nak dapatkan alat pemadam api sebenarnya? Mudah, kita ada satu sistem dalam EFIS, dalam sistem EFIS. Buka dalam sistem EFIS kita ada paparkan kontraktor yang telah berkelayakan, yang telah yang kompeten, yang telah diiktiraf oleh Jabatan Bomba. Ada senarai beratus senarai yang boleh menawarkan dari segi perkhidmatan untuk kita nak beli alat padam api. Pastikan yang paling penting adalah ada dia punya cop sirim. Cop sirim. Baik. Sama cop sirim, kedua ada pengesahan dari Jabatan Bomba. Dua terpenting. Bukan setakat di rumah namun juga di kereta juga. Sangat penting tuan. Okey, kalau yang di dalam kereta yang kecil macam ni tuan. Betul. 2 kg ataupun 3 kg. Okey, banyak sebenarnya yang kita belajar pada hari ini dan juga kita kongsikan kepada penonton untuk kita mengurangkan risiko kebakaran di dapur khususnya sepanjang bulan Ramadan pada kali ini. Terima kasih kita ucapkan kepada penolong Suruhanjaya Bomba Muhammadul Ihsan Muhammad Zain, Ketua Cawangan Program
program kesedaran keselamatan awam Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Okey, dan seterusnya Munawar, kita juga ingin meninjau rakan kita yang kini berada di Pahang iaitu untuk jelajah Ramadan. Yang berada di talian ketika ini adalah Wan Nazrul Aisyam Wan Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Wan Nazrul, mungkin boleh kongsikan berkenaan keberadaan skuad jelajah Ramadan pada kali ini dan di manakah destinasi seterusnya dan apakah antara aktiviti yang akan dilaksanakan? Baik. Terima kasih ya. Hari ini program jelajah Ramadan 2024 diteruskan lagi yang mana memasuki hari yang ke-11 hari ini. Kami kini berada di Kuantan Pahang untuk menjayakan beberapa lagi aktiviti yang sudah pun disusun atur di sini oleh tuan rumah iaitu Pahang FM. Setelah semalam selesai peringkat ke-7 iaitu di negeri Selangor yang diselaraskan oleh Selangor FM yang mana telah berlangsungnya beberapa acara antaranya program memasak dan menghadirkan bubur lambuk, pulut mangga dan lain-lain sumbangan di Surau Muhajirin PBR Lembah Subang 2 serta ceramah mawadah perdana iftar dan solat tarawih yang diadakan di Masjid Ara Damansara. Dan untuk program di negeri Pahang ini, kita bermula pada sebelah pagi ini di Kolej Matrikulasi Pahang di Gambang dan gotong royong memasak bubur lambuk sebanyak 10 periuk besar yang disertai oleh pelajar-pelajar kolej, pensyarah serta kaki tangan RTM. Manakala pada sebelah petang pula kita adakan majlis khatam Al-Quran serta solat asar. Juga ada program bicara kewartawanan, pengagihan bubur lambuk di Petron Gambang selain daripada sumbangan Hari Raya, ceramah Ramadan dan juga iftar juga akan diadakan yang akan disertai oleh semua yang terlibat dengan program ini. Juga terima kasih kepada beberapa pihak yang bekerjasama menjayakan jelajah Ramadan kali ini, terutamanya kepada Petron dan Nescue, di mana bagi konvoi jelajah Ramadan kali ini kami akan singgah di beberapa pit stop di stesen minyak Petron yang menyambut peserta konvoi ini dengan layanan yang cukup mesra. Jadi bagi orang ramai penonton dan pendengar RPM, jangan lupa untuk mengikuti perkembangan konvoi jelajah Ramadan 2024 ini di media-media sosial stesen-stesen radio yang terlibat. Juga boleh temui penyampai-penyampai radio RTM di lokasi jelajah Ramadan kali ini. Jadi saya kira itu saja perkembangan dari Kuantan Pahang untuk diteruskan lagi jelajah Ramadan 2024 ini. Baik, itu dia. Terima kasih Wan Nazrul di atas perkongsian tersebut berkaitan dengan jelajah Ramadan untuk 2024. Wah, menarik ya, daripada satu lokasi ke satu lokasi yang lain, Munawar. Okey, terima kasih Wan Nazrul. Ya. Okey, itu perkembangan yang kita bawakan untuk skuad jelajah Ramadan dan pastinya akan diteruskan ke lokasi-lokasi yang seterusnya dengan aktiviti-aktiviti yang menarik untuk kita menyantuni seluruh masyarakat dan juga mendekatkan di antara penyampai ataupun kaki tangan RTM negeri dan juga masyarakat setempat. Okey, untuk seterusnya kita nak tinjau keadaan cuaca di seluruh negara. Kita terus saja bersama dengan rakan penyampai kita di Maps Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada hari ini. Baik, kita mulakan dengan melihat kepada paparan carta angin. Rantau negara pada ketika ini masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang direkodkan sekitar 10 hingga 20 km sejam di sekitar rantau negara kita. Namun di bahagian utara rantau negara kita dilihat keadaan angin yang agak laju iaitu lebih daripada 30 km sejam. Selain daripada itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan status cuaca panas iaitu melibatkan negeri-negeri di sekitar pantai barat semenanjung Malaysia termasuklah di sekitar pedalaman negeri Pahang iaitu di sekitar Raub, Termeluh dan juga di sekitar Bentong di mana keadaan suhu boleh mencecah daripada 37 sehingga 38 darjah Celsius. Namun di sekitar negeri Perlis dan juga di Pokok Sena negeri Kedah, keadaan cuaca pada tahap 2 iaitu suhu boleh mencecah daripada 38 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius. Baiklah, seterusnya kita lihat di sebelah pantai di sebelah Malaysia Timur juga keadaan di sekitar Kota Belud negeri Sabah juga turut merekodkan suhu cuaca panas pada tahap 1. Baiklah, mari kita lihat pula kepada paparan gema radar pada pagi ini. Di sini dapat dilihat keadaan cuaca yang agak panas dan juga kering di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia.
Malaysia, keadaan hujan hanya berlaku melibatkan kawasan perairan negeri Perak dan juga negeri Selangor. Namun kita menjangkakan untuk keadaan hujan ini boleh kembali reda dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Baik, kita lihat pula keadaan di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan cuaca baik di kedua-dua buah negeri, keadaan cuaca di negeri Sabah dan juga Sarawak pada ketika ini. Namun hujan masih lagi dicerap di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Bintulu dan juga sedikit di bahagian Kapit. Baik, kita teruskan dengan melihat kepada ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan kurang hujan dan juga panas di semenanjung Malaysia pada petang nanti. Namun hujan beserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan juga di 1 tempat di negeri Selangor dan juga di negeri Perak. Keadaan hujan beserta ribut petir ini juga dijangka boleh berlaku di sekitar negeri Sembilan, namun keadaan hujan ini agak sekejap. Dan di negeri Sabah dan Sarawak pula pada petang nanti Met Malaysia menjangkakan untuk hujan boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman dan juga utara negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula tertumpu di bahagian pedalaman, pantai barat dan juga sedikit di bahagian Tawau, negeri Sabah. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan jaga diri. Jadi negara sihat. Karena Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah.
Okey, anda mencari yang manis-manis Hari Raya Aidilfitri nanti. Ini dia, saya menggayakan koleksi daripada Afera daripada Malabar Gold and Diamonds. Bersama dengan saya akan memperincikan dengan lebih lanjut dan ada promosi, okey. Dan saya kenalkan bersama dengan saya pada pagi ini iaitu Puan Yashida Yashhaya, iaitu merupakan pengurus pembangunan perniagaan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya Allah, manis saya rasa pagi ni. Okey, dan kita sebenarnya ada banyak koleksi yang ada di hadapan kita. Ya. Dan yang paling penting ada promosi Puan. Betul. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan kepada para penonton berkenaan dengan Malabar Gold and Diamonds. Okey, mula-mula sekali salam Ramadan kepada semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia. Dah lama saya tak masuk ni. So hari ni happy. So kita nak menceritakan sikit sebab Ramadan dah berapa hari? So, hari ni 9 hari. Tak lama lagi nak raya. So daripada Malabar Gold and Diamonds kita mengadakan promosi Hari Raya tahun ni. Kita dah bermula hari tu dan kita akan akhirnya pada 11 bulan April. So untuk promosi raya kali ini kita punya tagline ialah mulianya Ramadan dan indahnya Lebaran. So maksudnya kalau kita tengok kan, kalau kamera boleh pan sikit, koleksi kita ni sangat-sangat indah lah ya untuk Hari Raya ni. Betul. Ya, dan sebab kita ni adalah jenama barang kemas daripada Kerala di Dubai. So kita mengetengahkan konsep rumah kampung ni. Ya, sebab kita pun embrace ya kita punya Malaysia punya tradition dan kita menggalakkan pada hari bulan yang mulia ni dan Lebaran yang tak lama lagi, menggalakkan kita bersama-sama menyambut Hari Raya dengan keluarga. So baliklah kampung macam tu. Itu dia. Okey, dan koleksi yang ada di hadapan kita kan Puan kan. Kita ada beberapa macam yang saya pakai ni Fera. Okey, yang ada lagi yang lain antaranya. So koleksi Hari Raya tahun ni datangnya daripada 13 buah negara. Of course dia sangat unik dan eksklusif. Antaranya daripada Dubai, Turki, Bahrain, Oman, di India pun juga ada, dan antara yang sangat istimewa adalah koleksi Nur kita yang saya pakai ni. Ya, koleksi Nur ni ialah daripada inspirasi daripada Timur Tengah. Okey, macam orang-orang Mesir, wanita-wanita Mesir akan memakai koleksi Nur. Kita tunjuk sikit. Okey, so koleksi Nur ni dia punya kilauan dia tu matte. So dia taklah begitu kilau sangat-sangat kan. So dia ni adalah salah satu koleksi Nur. Desain ni sangat cantik. Ya, desain ni cantik dan ni pun cantik juga. Dia punya this is not dia bukan matching ring, tapi dia punya desain tu kalau kamera boleh pan pun dia different kan. Betul-betul unik. Dan juga cincin ni. Ya, yang ini sangat cantik. Daripada tadi saya tengok je yang tu tahu. Okey, yang ni pula collection mana? Yang ni pula daripada koleksi Fera juga. Okey, kita ada pelbagai koleksi kita, Fera, Nur, Bella. So Bella ni antara yang sangat popular. Yang mana satu? Yang ni. So kita mengetengahkan rantai panjang. Kalau kita tengok dia macam berbola, tapi kita ada emas putih, kuning dan rose gold. Dan setiap dia punya berbola tu dia ada cut dia yang sangat glittering. So macam orang tengok exact macam ada diamond. So macam Yus pakai ni, Sofia pakai ni, dia ni yang cincin bangle ni. Kalau kamera boleh pan kan, dia sangat cantik lah. Dia ada rose gold tapi dia macam ada glitter-glitter kan. Ada orang ingatkan dia diamonds. Actually this one dia datang dengan matching chain dia. Dia ada chain dia. Ya. So untuk Hari Raya kali ni pelanggan boleh dapatkan satu yang sangat istimewa daripada kami. Kebanyakannya kita datangkan rantai panjang emas dan semua emas kita adalah 22 karat 916 ya. Dan selain pada Nur dan Bella, kita juga ada koleksi ni. Dia bunga-bunga tapi dia macam ada 3D macam tu. So kita tengok kelopak dia betul, dia moden kan design ni kan? Dia sangat moden. Dan hari ni saya pakai dia punya subang anting-anting, so matching sikit. Matching kan? Ini dia ada bunga-bunga di sini ya. Ya, dan kelopak bunga dia macam timbul-timbul kan. So kita ada juga yang ni. Yang ni orang muda sesuai ya.
muda seperti saya sesuai untuk menggayakan seperti ini. Dan juga kita boleh matchingkan dengan subang ada yang subang dia. Okay. Saya tak pakai satu set sangat sebab saya nak tunjuk everything. Kepelbagaian. So dia punya matching ialah that necklace. You tengok dia punya necklace tu. Kalau you tengok necklace itu sangat terperinci lah. So koleksi kita design dia, kerja tangan dia sangat-sangat halus. Betul. So apa kita nak memberi kepada pelanggan adalah sesuatu yang lebih different, unik, fresh untuk hari raya ni. Betul. Kalau you tengok this chain ni antara favourite saya. Dia rantai panjang tetapi dia ada colour-colour. Ya, dan dia agak unik seperti ada macam ni inspirasi dia bunga api ni. Bunga api. Okey, hari raya. Fireworks kan. So bila so dia ada, and then dia ada warna-warna ni juga adalah gold. Mungkin orang tanya ni beads ke apa, tak, tapi this is actually emas juga 22 karat which is 916. Okey, jadi Puan, kita dah bagi tahulah antara koleksi-koleksi yang kita bawakan untuk hari ini kan. Kita nak tahu juga apa antara kelebihan kalau kita mendapatkan Malabar Gold and Diamonds. So sempena promosi raya ni juga kita actually kita mempunyai tawaran kita adalah apabila pelanggan membeli barangan belian kita menawarkan untuk pelanggan menukar balik barang emas lama kepada belian tadi tu dengan harga 100%. So kita tak ada kerugian situ. So harga emas hari ini sangat tinggi. Betul. So bila harga example contoh kita menjual barang emas dengan harga RM325 segram. Harga semalam harga hari ini saya belum tahu lagi. RM325 segram. So bila customer tu dia nak beli berlian, so dia ada barang emas lama, kita membeli balik dengan harga RM325 segram. So 100%. Walau bagaimanapun, sekiranya dia tak nak belilah berlian, dia nak tukar balik barang emas lama, kita juga berikan dia potongan minus 4%, which is RM312, which is really high as well. So saya rasa ni adalah harga yang paling tinggi lah. Dan tawaran ni memang sepanjang bulan Ramadan 1 bulan sahaja. Sebulan saja istimewa lah tu bulan kan. Dan selain daripada itu di Malabar Gold and Diamonds kita menawarkan perkhidmatan. That means kalau siapa yang beli dia punya, kalau kita nak repair ke apa sepanjang hayat, dan misal katalah beli kat sini, lepas tu pergi Dubai nak tukar sebab barang kat Malabar Dubai cantik, so kita boleh trade in, beli balik dekat sana dengan harga 100% juga. Untung kalau mereka yang beli dengan Malabar Gold and Diamonds ni kan. Yes, correct. Lepas tu kita punya setiap berlian kita, koleksi berlian, saya tak bawa hari ni sebab hari ni nak tunjuk gold je. Next time saya datang berlian. Kena bawa berlian pula, betul. So setiap berlian kita diiktirafkan daripada GIA, dan setiap piece tu ada sertifikat. So setiap barangan yang kita jual melalui 25 proses, di mana setiap proses itu menjalani ketelitian yang betul, dan pelanggan tidak perlu risau benda tu tulen ke tak. Alhamdulillah semuanya yang kita bagi yang terbaik lah. Kita telah berada di sini selama 8 tahun. Ini nak masuk tahun ke-9. Mempunyai 9 buah bilik pameran di Malaysia. Di mana tu? Di antaranya. Senang sikit kan, penonton kita standby dah ni. Yang kita baru buka ni di Ampang Point, ground floor. So Ampang Point adalah bilik pameran yang sangat istimewa untuk saya. Sebab koleksi kat situ semua untuk orang tempatan, untuk orang Melayu lah, seperti gelang tangan, rantai panjang, cincin, subang semua adalah, dan loket semua. Dan kita juga ada bilik pameran di Masjid India, ada 2. Dekat sana tu kita punya head, so dia punya kedai tu besar dan very eksklusif. Kita sangat menitik beratkan keselesaan pelanggan. Kita juga ada di Subang Maidin Mall, di Seremban Maidin Mall, di Pulau Pinang, di Ipoh, di Klang.
Ya, 9. Itulah dia antara lokasi-lokasi untuk kita mendapatkan Malabar Gold and Diamonds kan? Ya, betul. Sedikit Puan mungkin boleh wawarkan kepada para penonton yang menonton sekarang ini untuk mendapatkan Malabar Gold and Diamond ini sebab promosi yang diberikan cukup istimewa untuk anda semua yang sedang menonton sekarang ini. Ya. Okey, final say. Ya, betul. Okay. So kepada mereka yang belum datang mengunjungi bilik pameran Malabar Gold and Diamonds, kita mempunyai di 9 merata di Malaysia. Sila datang ke bilik pameran kami untuk melihat sendiri koleksi yang lebih eksklusif dan tawaran kita sehingga 11 hari bulan April. Dan yang istimewa dia saya lupa, ya Allah. Okey. Siapa yang beli, siapa yang beli akan dapat money packets yang sangat-sangat eksklusif ni. Ampau ni is limited saja. So ampau ni kita buka macam ni. So kita ada 5 pieces dalam dia. Okey. Dan Okey, anda akan dapat secara percuma. Ya, dan kita ada different colours. Sebab apa? Sebab untuk organize lah. Kalau misalnya nak kasih you 100, nak kasih your friend. Berbeza-beza kan amountnya. Kita faham. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada tamu saya Puan Yashida Yashaya, merupakan pengurus pembangunan perniagaan. Okey, saya ada masa untuk show off sekejap. Ya. Okey, terima kasih banyak Puan. Sama-sama. Okey, anda jangan lupa boleh hubungi ataupun boleh juga lawati seperti yang terada di kaca TV anda tadi untuk mendapatkan promosi yang cukup hebat ditawarkan oleh Malabar Gold and Diamond. Saya boleh buat ucapan selamat hari raya? Secara ringkas. Secara ringkas. Okey, saya ingin mengucapkan kalau kita tak berjumpa, selamat menyambut Aidilfitri dan salam Ramadan kepada semua penonton. Ya, dari Malabar Gold and Diamonds. Ya, love. Okey, thank you Puan. You're welcome. Dan seterusnya para penonton, kita nak beralih ke cerita Pagi Sabah bersama dengan rakan kami. Tapi sebelum itu kita ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada anda. Jom sama-sama kita saksikan. Baiklah, itu dia antara promosi yang ditawarkan oleh Malabar Gold and Diamond pada khas kepada anda semua sempena dengan bulan Ramadan ini sehingga Hari Raya Aidilfitri, insya-Allah. Okey, baik, seterusnya kita nak menjengah bersama dengan rakan kita sekarang ini yang berada di Sabah untuk cerita Pagi Sabah bersama dengan Duli Simon, iaitu akan menceritakan berkenaan dengan menyantuni pelajar baru di Semenanjung Tambunan. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Cerita Pagi Sabah hari ini kami bawakan anda secara langsung dari daerah Tambunan berkenaan dengan program mengalu-alukan kedatangan pelajar baru ke Sekolah Menengah Agama Negeri Tambunan, dan tetamu istimewa pada pagi ini iaitu Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga Exco Agama dan Pendidikan Negeri Sabah. Selamat pagi Datuk dan selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Salam Ramadan. Saya bersama-sama dengan pengarah Jahin dan pimpinan Jahin serta Tuan Pegawai Daerah hadir bersama untuk meraihkan anak-anak kita yang masuk ke tahun tingkatan 1 tahun ini, dan saya juga bersyukur kerana bangunan baharu ini dapat bermula dihuni oleh anak-anak kita dari seluruh negeri Sabah di sekolah menengah ini, dan alhamdulillah mereka senang hati dan kemudahan-kemudahan pun baharu, dan saya harap anak-anak kita yang belajar di sini akan merasa selesa dan dapat mengulang kaji atau belajar dengan baik, dan juga saya berharap agar anak-anak akan menjadi orang yang cemerlang dalam bidang yang mereka ceburi. Saya juga bagi pihak kerajaan negeri memberitahu bahawa bangunan ini alhamdulillah sudah boleh digunakan. Kita juga sedang membina 2 buah sekolah agama negeri, satu di Sok, kemudian kita akan merancang pada tahun ini 2 buah sekolah agama negeri lagi di Tebubun dan di Telupit, dan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan dapat membantu memperkasa bidang pendidikan di negeri ini.
khususnya bidang agama dan tidak lupa kepada bidang-bidang yang lain. Ya, tu memenangkan Datuk sendiri bertanggungjawab dalam Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Mungkin harapan Datuk selaku menteri yang bertanggungjawab agar pelajar di negeri Sabah ini dapat mencapai sasaran tersebut. Ya, saya harap dan saya yakin anak-anak Sabah mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah bersama dengan negeri-negeri yang lain dalam bidang pendidikan. Dan dari masa ke masa, kerajaan negeri sentiasa berjuang untuk memastikan anak-anak kita mendapat kemudahan. Dan sebab itulah dalam SMG, kita melalui kelulusan yang telah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita, Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, banyak peruntukan disediakan untuk inisiatif pendidikan, bantuan budi, bantuan bakti, bantuan baik, bantuan bisbah, lebih 10 inisiatif. Di samping itu, pada tahun ini juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri meluluskan peruntukan tambahan untuk beasiswa Kerajaan Negeri Sabah daripada 50 juta kepada 100 juta. Dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri juga sudah melancarkan 2 tahun lalu tabung pendidikan Negeri Sabah, yang mana di dalam tabung itu ada 50 juta semata-mata untuk membangun anak-anak kita, memperkasa pendidikan mereka agar mereka boleh mencapai apa yang kita inginkan dalam modal insan Sabah Maju Jaya. Baik, itu sekali lagi terima kasih kami ucapkan daripada Smart Pagi Malaysia. Kita kembali semula kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Dulis Simon untuk perkongsian daripada Cerita Pagi Sabah. Dan seterusnya penonton, kita nak saksikan pakej daripada NESQ, iaitu rakan kerjasama strategik dalam menjayakan skuad jelajah Ramadan 2024. Syarikat Bumi Putra NESQ Resources Malaysia Sendirian Berhad turut bersama-sama menjayakan siri Jelajah Ramadan 2024 edisi ke-12 di Selangor. Menerusi program ini, NESQ tidak ketinggalan dalam menjalankan program tanggungjawab sosial CSR dengan mengagih produk keluaran terbarunya, kopi klasik campuran Arabica dan sarang burung walid di setiap lokasi persinggahan Jelajah Ramadan kita Selangor 2024. Okey, apa yang saya perhatikan sepanjang perjalanan Jelajah Ramadan siri ke-12 tahun 2024 yang kita lihat daripada awal lagi waktu pelepasan oleh KP kita daripada Terengganu, Kelantan, okey, kemudian utara Tanah Air, Perlis dan hingga ini masuk negeri Selangor yang ke-7. Okey, alhamdulillah mendapat tempat di kalangan semua, okey, terutama di area Exco, dan juga bantuan yang kita salurkan tepat kepada kepada penama-penama itu yang terutama contoh hari ini golongan-golongan yang penerima adalah golongan artis veteran di Selangor yang mendapat tempat di hati penaja seperti penaja besar itu Petron, NESQ dan juga rangkaian-rangkaian penaja-penaja strategik yang lain membantu golongan ini untuk meringankan beban mereka sepanjang bulan Ramadan dan juga untuk menyambut Syawal. Kita ada memperkenalkan produk baru kita, kopi NESQ, iaitu yang dimana kopi klasik yang boleh diminum oleh segenap seumur, terutama bagi mereka untuk memandu sepanjang perjalanan balik, untuk malam-malam waktu driving, waktu memandu, waktu malam-malam ketika mengantuk, yang boleh amalkan kopi NESQ. Yang bestnya kopi NESQ ini adalah ekstrak atau gabungan daripada sarang burung walid itu sendiri. Itu yang paling best sekali kopi NESQ. NESQ juga turut menyumbangkan tenaga dalam penyediaan nasi ambeng, bubur lambuk dan juga pulut mangga untuk diagihkan kepada komuniti setempat. Penglibatan mereka juga dilihat sebagai satu penghargaan kepada semua pelanggan serta masyarakat di samping berkongsi rezeki di bulan Ramadan. Selangor merupakan lokasi ke-7 dan siri jelajah ini kemudiannya akan ke Pahang. Okey penonton, sekarang ini kita berada dalam ruangan apa? Nampak ni saya tengah pegang bantal, bukan bantal biasa-biasa tapi bantal herba daripada Herbal Fam. Dengan cerita hari ini ada tawaran istimewa untuk anda semua memiliki bantal herba yang sangat eksklusif. Untuk kita mendapatkan pengetahuan yang lebih lanjut, kita perkenalkan hari ini kita bersama dengan Puan Nur Azlin Hashim, pengarah Herbal Fam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Salam 9 Ramadan. Okey, dengan cerita hari ini ada tawaran istimewa ya untuk penonton memiliki bantal
bantal herba hari ini? Baik, betul. Terima kasih Munawar. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, hari ini saya datang kembali untuk saya menawarkan sesuatu yang istimewa untuk anda. Kalau perasan kan Munawar, 2-3 hari ni, hari-hari kita bawakan bantal ke studio Selamat Pagi Malaysia ni. Tapi hari ini bila saya datang sendiri, saya ada sesuatu yang lebih istimewa lah saya nak bagi kepada penonton. Jadi siapa yang menonton hari ini, anda sangat-sangat bertuah. Tapi sebelum tu, anda standby handphone anda untuk WhatsApp kami untuk pastikan anda menjadi penonton yang bertuah tersebut. Jadi anda boleh WhatsApp ke 019-409-2066. Biasanya Munawar, kalau badan perlukan sokongan daripada tilam yang bagus. Betul. Okey. Kalau kepala pula perlukan bantal yang sesuai. Betul. Okey, kalaulah bantal tak sesuai, belilah tilam beribu pun tak settle juga, tak boleh tidur lena juga, kan? Betul, setuju. Okey, jadi orang kata kalau tak percaya mungkin kita boleh tengok balik. Biasanya kalau kita kunjungi hotel yang berbintang-bintang, kan? Biasanya kita akan rasa sedapnya, selesanya, nyamannya tidur atas bantal tersebut. Okey, kalau kita pergi pasar raya biasanya kita akan cari macam mana nak dapat bantal yang jual dekat hotel yang berbintang-bintang tu, kan? Betul. Kadang tak jumpa pun. Betul. Tapi bila dah jumpa, kadang-kadang bila kita pegang, tengok harga dia sikit, wah, terbutang biji mata. Kan kadang rasa terkejut. Hush, harga dia, kan? Lepas tu letak balik pelan-pelan. Sebab harga dia mahal. Okey. Tapi hari ini tak perlu risau. Saya bawakan kepada anda yang mana anda boleh nikmati tidur yang selesa. Tak perlu lagi pergi ke hotel berbintang-bintang setiap hari untuk dapatkan tidur yang selesa. Plus, bukan saja selesa, bukan saja nyaman bila menggunakan bantal saya ada gunakan herba-herba terpilih, Munawar. Dekat mana nak dapat herba? Biasa susah, kan? Mahal. Satu lagi mahal, satu susah. Kadang kita tak naklah cari, kan? Tapi hari ini kita bawakan semuanya untuk anda. Kita ada daripada satu herba. Kalau anda boleh tengok dekat depan ni, kita ada beberapa sahaja. Ya, beberapa sahaja herba seperti kita ada lada hitam, kita ada bunga ros kering, daun semambu, kita ada juga bunga daripada jasmin, kan? Bunga ni semua kita keringkan, kita hancurkan dan kita masukkan dalam dalam bantal ni. Sebab kalau lada hitam ni berbiji-biji ni masuk karang boleh mengira. Kan? Jadi kita hancurkan, kita masukkan. Kalau anda tengok dekat depan bantal ni, dia ada 16 line herba. Wow. Sini ni boleh kata kita handmade sebab kita masukkan herba ni guna tangan satu-satu. Sebab nak pastikan herba dia berbeza-beza. Contohnya kalau 16 herba ni Munawar, okey, kita ada gunakan, saya baca kat sini, kita ada black pepper, kita ada pearl barley, kita ada wild mint herbs, kita ada rose, Arabian jasmine flower, neem leaf, lotus seed, lemon, argan wood, sickle sinacid dan pelbagai lagi. Dia ada 16 kandungan herba. Wow, 16 kandungan herba. Betul. Cukup istimewa. Betul. Dan saya nak bagi tahu, saya nak buat pengakuan hari ini, Puan. Saya merupakan salah seorang pengguna bantal herba. Sebelum ini saya hanya bercakap berkenaan bantal herba, tapi alhamdulillah saya dah jatuh cinta dengan bantal herba ni. Betul. Sebab apa, kita letakkan dalam ni bahan yang penuh, dia tidak terpisah. Biasanya kalau bantal biasa duduk lama-lama, mungkin dia tak nak bersama lagi. Dia dah nak berpisah ke tengah. Jadi kat tengah-tengah ni akan ada ruang kosong. Jadi bila kita letak bantal tu, rasa lepeh. Dia sokongan dia tak sampai. Tapi yang ni, walaupun anda guna dalam masa yang lama, dia tetap padu, tetap selesa. Mungkin anda kalau lihat dekat sini, kan? Puan, kita nak tunjuk kepada penonton 16 herba tu. Biar penonton jelas sikit. Nampak dekat nampak tak ada 16 line dekat sini? Jadi maknanya herba dia berbeza-beza. Kalau anda pegang ni, okey, ini bukan lembik. Ini lembut, ini selesa, empuk. Kalau lembik, bila kita tidur, dia terus flat macam ni. Jadi tak selesa, kan? Jadi dia selesa. Dia kekal kembali kepada bentuk asal. Dan satu lagi, ini adalah untuk sistem sokongan pada bahagian bahu dan juga kepala. Okey, biasanya setengah orang, kan, ada orang suka guna bantal yang tinggi. Ada setengah orang suka tidur bantal yang rendah. Setengah orang kalau pergi satu tempat tu dia kena doublekan bantal sebab tak dapat bantal yang seperti apa yang dia nak. Setengah orang kena masukkan tangan bawah bantal supaya ketinggian dia selesa. Dekat sini tak perlu itu semua. Tak perlu nak beli bantal sampai penuh satu tilam, nak bergerak pun tak boleh. Cukup hanya dengan satu bantal dah boleh buat anda tidur selesa. Plus, okey, plus Munawar,
Dia ringan. Yang ni kan biasa mak-mak ayah-ayah kalau dah di depan TV tu tengah tengok movie tu rasa mengantuk, malas nak bangun pergi ambil bantal. Kadang-kadang jerit je nama anak. Kadang tolong ambil bantal je kat mak kan. Kalau berat macam mana nak bawa tu? Betul, bantal ni sangat-sangat ringan dan selembut kapas. Sebab dari segi fabriknya juga sangat menarik kan? Betul, dan dia mudah untuk dicuci, mudah untuk dibersihkan dan orang kata dia hypoallergic. Yang mana siapa yang alergik dengan kapas, dengan bulu-bulu kan biasa bantal ada yang buat daripada kapas ataupun bulu. Jadi dengan penggunaan bantal ni selamat. Dia sesuai untuk semua, even baby pun guna tak ada masalah. Okey, dan kalau anda tengok dekat depan ni sebab ada setengah orang cakap macam kotor, ni bukan kotor tau, ni herba. Ni 16 herba di dalamnya. Betul. Okey. Dan kita difahamkan herba-herba ini membawa fungsi yang tertentu. Betul. Antaranya seperti antibakteria. Betul, antibakteria. Sebab dia kita letakkan herba ni satu untuk bauan dan ada juga yang cakap panas ke nanti tengkuk bila tidur kan, ataupun rasa macam mana kan. Tidak, kita letakkan sebagai antibakteria, dia tak berbau busuk. Sebab setengah orang-orang muda mungkin yang menonton hari ini mungkin baulah herba kan. Kalau orang-orang yang berumur sikit suka bau kan. Kalau yang berumur mungkin kurang gemar, tak ada masalah, dia tak ada bau tuan-tuan dan perempuan. Tak perlu risau. Okey, jadi hari ini kita ada special promo lah. Macam saya janjikan dengan tuan-tuan dan perempuan, saya datang hari ini mesti bawakan sesuatu yang istimewa. Okey, saya bacakan dulu sekali lalu harga untuk kesemua bantal kita pada hari ini. Okey, untuk satu herba, bantal yang menggunakan satu herba, contohnya macam inilah. Dia ada satu saja line herba. Okey, harga dia RM55 untuk seunit. Masih murah. Masih murah. Berbaloi-baloi. Berbaloi-baloi. Kalau anda boleh tengok dekat skrin sekarang, kalau dua herba RM60. Ada ganda RM5, RM5 lah beza. Kalau 3 herba RM65, 7 herba RM75, 9 herba RM80, 10 herba RM85 dan 16 yang paling banyak herba hanya RM150. Wow, maksudnya paling banyak 16 herba. 16 herba. RM150. RM150 untuk seunit plus free postage untuk anda hari ini. Di seluruh Malaysia? Semenanjung sahaja. Semenanjung Malaysia. Jadi sangat beruntunglah orang Semenanjung Malaysia ni. Anda boleh beli bantal dengan harga promosi yang kau-kau. Bila pengarah kita datang memang ada tawaran yang sangat-sangat hebat pada hari ini. Okey, dan satu lagi menawar. Kalau perasan tadi saya bagi tahu 16 herba RM150 kan? Okey, tapi saya tak nak bagi dekat anda RM150 lah hari ini. Ada diskaun lagi? Ada diskaun. Tapi syaratnya anda kena beli untuk 2 unit. Okey. Okey, 2 unit biasanya 150 jadi 300 kan? 300. Tapi hari ini untuk pembelian 2 unit ke atas. Okey, dan anda terus buat bayaran ke akaun kami hari ini, kita akan berikan dengan harga serendah RM220 sahaja. RM220 untuk 2 bantal? Untuk 2 bantal. Wow, jimat RM80 lagi? Betul, RM80 boleh simpan untuk beli nanti jual dah buka puasa. Okey, free postage untuk Semenanjung. Kalau kata tak cukup line 2, nak beli 4, nak beli lebih, boleh, tapi dia kena berganda. Dia tak boleh beli dalam amount yang ganja. Contoh kalau yang beli ganja yang ketiga tu dia jadi RM150 yang ketiga. Dia kena beli 2 untuk dapatkan harga 2 unit RM220 plus dengan anda tempah hari ini buat bayaran hari ini ke nombor 019-409-2066. Yalah, kalau beli satu kesian dekat suami, tengok je isteri dia bagi bantal baru kan. Kalau nak bagi untuk mak ayah, kesian pula seorang satu kan, seorang je boleh tidur kan. Jadi kita beli 2. Okey, biasanya raya ni sibuk nak beli kuih raya. Kan kita sibuk dengan bantal. Yalah, balik kampung nanti tak cukup bantal. Betul. Takkan nak berbantal ke lengan kan. Jadi mesti kena tidur yang selesa. Beli bantal kami sebab bukan sahaja kita nak jual bantal. Kita bagi dengan kebaikan yang ada plus dengan herba yang mungkin sukar anda dapat dekat mana-mana. Sebab kita yang pertama di dunia. Jadi dapatkan hari ini sebab kita ada offer. Jimat. Kalau beli satu, RM150. Beli 2 dah RM300. Beli dengan saya hari ini saja sebenarnya happy hour promo 2 unit RM220, jimat RM80. Okey? Sangat-sangat menjimat. Free postage. Kalau untuk Sabah Sarawak,
kita tak tinggalkan anda. Masih ada harga istimewa, cuma beza sikit saja. Yang tu anda call tim kami hari ini untuk kita berikan harga. Jadi ingat 019-409-2066. Jadi siapa dapat hari ini memang untung, siapa cepat dia dapat, siapa dapat dia untung. Rugi kalau tak dapatkan hari ini. Sebab pialang kita, mimpi tak berakhir dengan film. Ya, sudah pastinya anda kena rebut harga promosi yang ditawarkan pada hari ini. Beli 2 bantal RM220. Bukan satu bantal, 2 bantal. Bukan bantal biasa-biasa tapi bantal herba. Apa kata kepada anak-anak kan, lagi-lagi yang dah bekerja tu, hadiahkan bantal herba ini kepada mak ayah tersayang dekat kampung halaman tu kan. Pasti mereka akan jatuh cinta, tidur lena dengan bantal herba daripada Herbal Fam. Okey, terima kasih ucapkan kepada Puan Azlin selaku pengarah Herbal Fam pada hari ini. Dan seterusnya penonton, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini ada satu lagi topik yang akan kami kupas bersama anda. Tidak hanya dikenali sebagai syarikat minyak di dalam negara, Petron Malaysia turut memainkan peranan penting bagi menjamin kesejahteraan dan kebajikan masyarakat. Menerusi program Jelajah Ramadan RTM 2024, Petron berbesar hati menjana program ini bagi mendekati masyarakat pada bulan Ramadan. Menjadi tradisi, Petron melaksanakan pelbagai aktiviti promosi dan khidmat masyarakat sempena bulan Ramadan. Sebenarnya dia dah jadi macam tradisi untuk kami melakukan pelbagai aktiviti promosi dan juga aktiviti khidmat masyarakat sempena bulan puasa ni. Dengan menyertai Jelajah Ramadan ni, kami bukan sahaja boleh membantu mereka yang berdekatan di stesen kami, tetapi kami juga boleh mendekati lebih ramai orang yang kesusahan di luar sana. Dia macam sinergi lah di antara Petron dan RTM ni. Kedua-duanya ada kekuatan tersendiri. Bagi Jelajah Ramadan RTM di Selangor, Petron menyumbang tenaga dan wang ringgit sebanyak RM3,800 dengan menyediakan bubur lambuk. Sebanyak 4 buah kawah besar disediakan dan diagihkan kepada 1,200 orang penduduk PPR Lembah Subang. Turut disampaikan sumbangan 9 tong gas dan apron serta barangan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama bernilai RM100 bagi setiap 31 penerima. Sementara itu, pelbagai promosi dan aktiviti yang dilaksanakan pihak Petron bagi meraihkan pelanggan yang singgah ke stesen minyak. Betul, ini promosi atau peraduan yang amat menarik sekali. Kita ada peraduan Petron Treats, beli dan menang. Bermula 12 Mac hingga 9 April, pelanggan Petron yang membeli barangan kedai Petron Treats bernilai RM10 ke atas akan berpeluang untuk menangi pakej umrah bernilai RM22,000 untuk 2 orang. Memang sangat menarik. Bayar RM10 je, boleh dapat berpeluang untuk pergi umrah. Samsia Samsi, Selamat Pagi Malaysia. Rasa gemuruh yang tak menentu, dada sentiasa rasa berat seperti ditindih objek besar. Perut memulas, kadang-kadang rasa nak muntah. Tak tahan perasaan ni. I just want it to stop. Kadang-kadang tu rasa nak tidur je dan tak nak bangun-bangun. Rasa diri tak guna sebab aktiviti harian yang orang lain senang buat, kita tak boleh buat. Padahal senang je. Mereka kata aku terlalu sensitif. Entahlah. Tiada siapa yang faham. Orang lain elok je. Kenapa aku macam ni? Itu yang aku fikir dulu. Tapi kan, sebenarnya ramai orang fikir benda yang sama. Lalui benda yang sama. Kita tak berseorangan dalam silent war ni. If we just reach out, we'll realize that we are normal. Semua ni perasaan-perasaan normal untuk manusia yang berdepan dengan cabaran kehidupan. Dapatkanlah bantuan walau sekadar satu panggilan telefon sahaja.
Okey, hari ini sebagai segmen penutup hari ini kita ada segmen yang sangat penting untuk kita sampaikan khususnya kepada para ibu bapa di luar sana, iaitu berkenaan dengan adab. Bagaimana untuk kita mendidik anak-anak kita untuk kita menjadikan mereka sebagai seorang anak yang mempunyai pribadi dan juga khasiah yang cemerlang dunia dan juga akhirat. Ya, betul. Jadi kita perlu untuk tegur anak sebelum terlambat. Okey. Dan sebelum kita berbicara berkenaan dengan topik ini juga sedikitlah perkongsian berkenaan dengan tetamu kita hari ini, iaitu Puan, saya kenalkan Puan Adlil Rajiah Muhammad Nasir, merupakan penulis keibubapaan dan ini merupakan penulisan beliau yang kelima dan yang pertama pada tahun 2016, iaitu 3 kertas 3 krayon. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak jemput saya hari ini, insya-Allah. Ya, sama-sama. Okey, jadi Puan, apa yang dimaksudkan dengan ialah kita perlu untuk tegur anak kita sebelum terlambat dalam skop dituntut menurut perspektif Islam, sebab seperti mana yang kita tahu itu merupakan anak ini merupakan amanah kepada kita semua. Jadi perlu untuk kita menjaga sebaik mungkin dan juga perlu untuk kita memberi teguran, tapi ada kaedah dan juga cara yang sepatutnya kita lakukan sebagai ibu bapa dari sudut pandang perspektif Islam itu sendiri, Puan. Ya. Okey, masya-Allah. Bila sebut tentang adab ni kan, adab ni sendiri adalah perkataan bahasa Arab kan, dan maksud dia santun, sopan. Dan kalau kita tengok definisi dalam Dewan Bahasa dan Pustaka pun, maksud perkataan adab itu adalah tingkah laku dan tutur kata yang cermat, halus, sopan, lemah lembut dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok definisi adab ni kan, dia tak lari tau. Dia sangat sinonim dengan nilai kemelayuan, nilai ketimuran rakyat Malaysia kan. Tapi kenapa kalau kita tengok kebanyakan kita dibesarkan dengan suasana yang macam mana? Kalau kita tengok kajian lah, kebanyakan rakyat Malaysia dibesarkan, bila cakap tentang cara mereka dibesarkan, ramai yang mengakui bahawa mereka ni dibesarkan dengan rotan, dengan hukuman, denda, kena marah, kena tengking. So, kalau kita tengok, dia macam bercanggah dengan maksud perkataan adab tu tadi. Jadi dan kita juga biasa dengar kenyataan contohnya macam sayang anak tangan-tangankan. Okey. Tapi macam mana soalan tadi kan, dalam perspektif Islam, kenapa ianya berkata sebaliknya? Okey, contoh macam dalam satu hadis Nabi SAW bersabda bahawa bersikap lembutlah kerana sesungguhnya apabila Allah mengkehendaki kebaikan dalam sebuah keluarga, Allah akan ilhamkan kelembutan. Okey, dan di mana ada juga hadis yang lain, Nabi sebut orang yang paling baik antara kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Jadi kita kena tengok baliklah, kita nak anak yang beradab, nak berperibadi mulia dan sebagainya. Macam mana kita menyediakan suasana yang beradab tu? Okey. Puan, bila kita bercakap berkenaan adab ni kan, mungkin tadi Puan ada menyentuh berkenaan bagaimana definisi adab itu merangkumi ialah tutur kata yang halus, sopan dan juga penuh berhikmah untuk kita menegur anak-anak kita. Namun mungkin ada juga keluh kesah dari dalam kalangan ibu bapa dekat luar sana. Alamak Puan, saya dah tegur anak saya baik-baik, dah cakap bagus-bagus, tetap tak dengar cakap juga. Jadi bagaimana untuk kes seperti ini, Puan? Okey. Kalau kita tengok adab ni macam mana, adab ni adalah satu perkara yang kita tak boleh fahami atau kuasai melalui buku ataupun melalui dalam kelas kat sekolah. Dia adab ni adalah satu kemahiran yang dikuasai melalui contoh. Melalui contoh, maksudnya seseorang anak dia nak faham tentang adab, dia kena ada contoh, dia kena role model, dia kena tengok seseorang yang dia boleh contohi. Dan kalau kita tengok perkembangan anak dia juga, dia nak faham sesuatu perkara melalui dua cara sahaja, meniru, melihat dan meniru, observation and imitation. They observe, they imitate. Jadi perkara pertama yang kita kena tanya diri sebagai ibu bapa ataupun sebagai orang dewasa pendidik, kita nak ajar anak tentang adab, ada tak seseorang yang anak lihat sebagai orang yang beradab? Kerana cabaran anak-anak hari ini adalah nak faham tentang adab dalam keadaan orang sekeliling pun tak beradab. Betul. Nak faham tentang sabar, tenang, kawal diri, kawal emosi dalam keadaan orang sekeliling pun marah-marah. Tak sabar, tak tenang. Wow. Yes. Jadi itu yang pertamalah kita kena tengok kan, di mana role
model tu. Dan yang kedua adalah kita kena tengok juga macam mana cara kita menegur tu, kan? Adakah kita kita sebagai orang dewasa pun kita nak ditegur ataupun dinasihati dengan cara yang macam mana? Supaya kita boleh berubah. Kan? Of course kita nak seseorang yang datang dengan adab, dengan hikmah, dengan teguran yang orang kata macam teguran yang baik, yang membina, bukan kutuk lah teguran. Bukan marah, bukan macam kau ni, bukan. So anak pun sama, anak pun manusia dan dia juga memerlukan orang yang beradab untuk tegur dia. So saya selalu gunakan perkataan connection before correction. Kita nak menegur, kita bina hubungan emosi itu dulu. Jadi kita perlu untuk menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Kita nak membentuk anak tu bagaimana, jadi kita perlu didik diri kita dulu untuk menjadi orang yang lebih penyabar, orang yang lemah lembut, beradabnya, untuk menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Wah, penting tu Nawal, kan? Okey. Dan antara yang tular baru-baru ini, video berkaitan dengan seorang kanak-kanak yang memukul jemaah ketika melakukan solat tarawih. Saya kira saya tengok juga video tu berkali-kali, dan apa yang boleh kita kongsikan di sini, perlunya sebenarnya antara didikan sebagai ibu bapa tentang adab-adab, perlu juga untuk kita tahu kesesuaian pada pendapat puan sendiri. Adakah sesuai untuk kita membawa kanak-kanak, seperti mana kita tahu tingkah laku anak-anak kita bagaimana, dan ialah untuk walaupun mungkin pada asal niatnya adalah untuk mendidik anak tersebut untuk memahami konsep solat tarawih itu, tetapi dalam tempoh waktu usia tersebut, kesesuaiannya bagaimana pendapat puan? Kalau kita tengok setiap kali Ramadan keluar isu ni. Betul. Ada je anak yang tarik kerusi lah, kan, ganggu orang tarawih dan sebagainya. Jadi ini bukan isu baru. Tapi kita tengok dari konteks perkembangan anak. Yang pertama adalah kenapa anak ni dia jadi, kita kata, tak keruan ataupun overwhelmed ataupun jadi macam tak terkawal lah dari sudut tingkah lakunya, kan. Yang pertama adalah suasana. Bila anak tu tak dibiasakan dengan suasana tu, mungkin kita bawa anak pergi masjid sekali setahun je, tarawih tu je lah. Saya nak tanya, kita sebagai orang dewasa, bila kita terdedah dengan suasana yang kita tak biasa, kita jadi macam mana? Tak terkawal, restless, tahu, kan, macam alamak, macam mana ni, mana escape-nya, kan, bila nak habis benda ni. Anak pun sama. Anak pun sama. Jadi itu yang pertama. Kita kena faham dulu dari konteks anak. Yang kedua, kita tengok isu-isu yang berlaku bila anak mengganggu jemaah ni, kan. Umur dia berapa? 28 ke umur dia? Umur dia berapa? Umur anak tu berapa? Kalau kita tengok perkembangan otak manusia lengkap pada umur 25 tahun, 26 tahun. Anak-anak tu berapa? Kan? Jadi kita kena kaji kita punya expectation. Kita expect anak yang berumur 8 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 5 tahun untuk berfikir matang, logik, duduk diam walaupun dalam suasana yang dia tak dibiasakan. Maksudnya expectation kita tak logik. Betul. Kita expect sesuatu yang tak boleh dicapai oleh anak tu. Jadi macam mana nak buat? Tak salah untuk kita nak bawa anak, dedahkan dia dengan tarawih dan sebagainya. Of course, ia adalah sesuatu yang baik. Tapi slowly biasakan. Itu yang pertama. Slowly biasakan ni maksudnya, bila kita bawa anak pergi tarawih, tiba-tiba tengok anak macam dah ke sana ke sini, ganggu orang semua, balik, sambung solat kat rumah. Setuju? Sambil solat kat rumah, esok cuba lagi. Tak ada masalah, kan? Didikannya sebelum Ramadan pun sesuai cakap puan. Betul. Dan kita kenal anak kita. Sebagai ibu bapa, kita kenal anak kita. Dia perlukan apa untuk dia tenang, untuk dia macam relax lah. Mungkin kita boleh bawa bizikit untuk anak lah. Macam alat-alat permainan, kan. Kalau kita tahu dia ni boleh solat 2 rakaat je paling maksimum, kita bawa lah apa-apa puzzle ke, atau saya suka bawa macam word search tu, cari perkataan tu, ataupun hidden things, cari perkara tersembunyi, gambar tersembunyi, benda-benda macam itulah. Kalau kita kenal anak kita suka, dan itulah cara-caranya yang kita boleh buat. Jadi sebagai kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini, kan, apa sebenarnya cara yang terbaik, cara yang penuh berhikmah untuk ibu bapa menegur anak-anak, mendidik anak-anak untuk menjadi insan yang lebih bersasiah tinggi? Kita kena kembali kepada Islamic teaching lah, ataupun apa yang dianjurkan oleh agama. Percaya atau tidak, kita ni cenderung untuk membesarkan anak
seperti mana cara kita dibesarkan. Setuju? Okey, jadi sebagai orang yang hidup dalam dunia yang ilmu di hujung jari ni, kita perlu praktis berhenti dan kaji semula setiap apa yang kita lakukan. So unlearn and relearn lah kita panggilkan. So kalau kita ikut je, mak ayah aku dulu macam ni, aku pun buat macam ni lah. Maksudnya kita akan ulang perkara yang salah. Betul. Dan kita akan menyebabkan generational trauma kita panggil, ataupun trauma turun-temurun. Okey, dan yang kedua, saya nak ingatkan kepada kita semua bahawa tingkah laku kita terkawal apabila emosi kita terkawal. We behave better when we feel better. Betul, setuju. Jadi bila anak tak ada adab ke, kurang ajar ke, perangai tak elok ke, sebenarnya apa yang mereka perlukan adalah kemahiran mengurus emosi. Dan kadang-kadang kemahiran tu kita pun tak ada. Itulah masalah. Emosi kita pun tak teruruskan, Puan. Jadi perlu untuk kita pelajari bagaimana cara untuk mengawal emosi kita dan juga akhirnya menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Sebab anak-anak ni cerminan daripada ibu bapa, kan? Sangat setuju. Okey, baik, itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Adlil Rajiah Muhammad Nasir, merupakan penulis keibubapaan. Terima kasih banyak, Puan, atas perkongsian dan juga ilmu yang diberikan kepada kita semua. Dan moga kita sebagai ibu bapa yang akan meneruskan membesarkan generasi seterusnya, banyakkan kita mempelajari ilmu keibubapaan supaya kita tidak mengakibatkan anak-anak kita mempunyai trauma-trauma seperti mana yang kita dengar. Cara didikan dulu agak berbeza dengan sekarang. Perlu untuk kita memberi kesedaran kepada semua ibu bapa supaya menjadi ibu bapa yang lebih baik, insya-Allah. Insya-Allah, itu matlamat kita bersama. Dan pastinya kita dah sampai ke penghujung siaran Selamat Pagi Malaysia bagi edisi hari Rabu pada hari ini, dan kami harapkan juga segala perkongsian kami pada pagi ini memberikan manfaat dan juga hikmah yang berguna kepada anda semua. Ya, insya-Allah banyak perkongsian hari ini. Kita dah berikan pendedahan kepada anda bagaimanakah untuk menggunakan pemadam api, alat pemadam api. Itu antara perkara yang cukup utama. Dan juga sebentar tadi kita membincangkan juga berkenaan dengan ilmu keibubapaan. Perlu untuk kita menjadi contoh yang terbaik kerana anak merupakan cerminan daripada ibu bapa. Baik, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok bersama dengan rakan hos yang lain. Sekiranya bersama saya Raja Raja Alif. Dan saya Munawar Azmi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dari sungai ke segara Palestin, pasti mereka. InsyaAllah. Bye. Sedikit tak gentar, berani kau cabar, sampai mati kau tak akan menang. Tapi ingat satu masa, Islam kukuh kemenangannya. Ada masa untuk bicara, nyawa surga sudah berdarah. Sambutlah